Malaysiaku. Oh, ale Malaysiaku. Oh, ale Malaysiaku. Oh, ku sokoku bakal untuk hari lagu pak ayo 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 Malaysiaku, ini kita mesti menang. Ale Malaysiaku. Ale Malaysiaku. Ayo Malaysiaku. Ini kita mesti menang. Dah, jangan lompat dah. Kaki jangan tak tidur tadi yang masalah ni. Okey, kita nyanyi sama-sama. Jom. Ayo Malaysiaku. Hari ini kita mesti menang. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam pertarungan kita bukan sahaja untuk memastikan kita selamat daripada COVID-19, bukan sahaja untuk kita selamat daripada masalah ekonomi yang melanda bukan sahaja di Malaysia tetapi satu dunia, tetapi kita juga mahu selamat daripada kemelut politik yang dicipta oleh mereka yang gila kuasa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Minta maaf kerana sedikit terlambat. Itulah dia sebenarnya. Kalau ikutkan tuan-tuan sekalian, saya sebenarnya agak kepenatan hari ni kan. Lagipun semalam kita live dekat 4 jam. Semalam kita live dekat 4 jam tuan-tuan puan. Main-main. Lain macam betul. Kita biasa live 2 jam lebih. Semalam dekat 4 jam kita live. Sampai kita bajet macam, aku ni tak nak tidur ke apa-apa kan. Tapi, yalah. Walaupun hari ni penat, kita akan tetap cuba untuk menunaikan tugas kita tuan-tuan sekalian. Untuk bersama-sama dengan anda semua. Untuk kita membicarakan tentang isu-isu hangat politik tanah air dan juga isu-isu semasa yang melanda tuan-tuan puan-puan sekalian. Baik, kita akan mulakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahillazi la yadurru ma ismi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada anda semua rakan-rakan sekalian, tidak kira di mana saja anda berada, di timur, di barat, di utara, di selatan, di kutub utara, di kutub selatan, sama ada dalam Malaysia ataupun luar negara. Dan yang paling penting, walaupun di luar planet bumi pun, yang penting anda bersama-sama dengan kita tuan-tuan puan-puan sekalian, untuk orang kata apa, untuk kita berkongsi-kongsi tuan-tuan puan-puan sekalian tentang isu-isu semasa yang melanda negara kita pada hari ini, insya-Allah. Baik, nampaknya kita okey, cantik. Kejap tuan-tuan puan-puan sekalian. Kejap kita nak share up. Jom, kejap ya. Okey, pertamanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mengucapkan terima kasih kerana terus menyokong live-live saya saban malam tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah. Dan yang paling penting, saya nak minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk membantu saya. Jasa baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk membantu saya. Yang pertama, pengeras yang saya minta tidak banyak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pengeras yang pertama ialah saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan like ataupun love stream saya ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya nak minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk sharekan stream ini. Sebar-sebarkan kepada rakan-rakan anda di luar sana. Mungkin ada di antaranya yang pernah bersama-sama kita dekat rumah lama tetapi masih lagi belum tahu kita dah berpindah ke rumah baru. Mungkin sharekan kepada mereka, insya-Allah. Dan yang paling penting juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selain dari itu, saya nak minta jasa baik anda juga untuk follow dan juga like page Al-Haji Studios FB ini. Like dan juga follow page Al-Hajari Studios ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab
Alhamdulillah lah bila saya tengok balik kita punya orang kata apa stream, kita reach lebih kurang dekat orang kata apa dalam 60,000 70,000 orang. Alhamdulillah, satu pencapaian yang begitu hebat sekali sebenarnya tuan-tuan dan puan sekalian. Dan yang saya tengok views dia lebih kurang 25,000 26,000 view. Kan? Kalau real live view ni mungkin dalam 300, 400, 500, 600, 700 ribu. Semalam kita cecah 1,500 kan. Tapi saya mengharapkan juga tuan-tuan dan puan sekalian untuk like page ini dan juga untuk follow page ini tuan-tuan dan puan sekalian, supaya kita dapat orang kata apa lebih banyak lagi features yang hebat. Dan yang paling utama juga tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak minta jasa baik tuan-tuan puan untuk subscribe YouTube saya Al-Hajari Studios. Subscribe YouTube saya. Saya baru saja menaikkan satu video dekat YouTube saya, iaitu video saya menghentam pan. Jadi lepas ini insya-Allah tuan-tuan puan boleh pergi ke YouTube Al-Hajari Studios saya. Sekarang ini lebih kurang 470 subscribers semuanya, dan kita tengah mengejar angka 1,000 subscribers. Kita tengah mengejar angka 1,000 subscribers dekat YouTube Al-Hajari Studios ini, supaya insya-Allah pada masa akan datang, selain daripada kita live dekat FB ni, saya juga dapat live dekat YouTube juga. So that anda ada dua pilihan. Anda boleh menonton live saya dekat FB, ataupun anda boleh menonton live saya dekat YouTube. Kalau anda menonton live saya dekat YouTube, maknanya FB anda bebas. Anda boleh melayari live-live lain. Contohnya katalah kebetulan serentak live saya dengan live bosku Najib Razak. Jadi anda tak perlu macam pilih, nak tengok Faiz ke nak tengok Najib dan sebagainya. Dah tentulah Najib menang kan. Ataupun live saya serentak dengan live Sir Azri Papa Gomo. Masa tu anda tak perlu untuk memilih mana satu yang anda nak tengok. Anda boleh tengok kedua-duanya. Nanti jadi anda boleh splitkan namanya telinga. Okey, satu dengan sini, satu dengan tak bersalah. Tapi andai kata kalau live itu saya punya live serentak dengan Iswani Morni sebagai contohnya, tak payahlah tengok Iswani punya. Baik tengok saya punya je. Okey. Terima kasih kepada rakan-rakan yang kata apa follow page saya ini daripada awal, macam Muhammad Amir, Siti Roki, Asis Ima, John W. Henry, Osman Abdullah, Aziz Mahat, Muhammad Nur Amin, Muhammad Razali. Okey. So, kita ada satu soalan awal daripada Muhammad Nur Amin bin Muhammad Razali. Kedai gunting rambut dah boleh beroperasi ke? Kalau tidak menjadi kesalahan saya, belum lagi. Kalau tak menjadi kesalahan saya, belum boleh beroperasi lagi. Tetapi kalau ada orang rambut dia kemas-kemas tu, biasanya mereka potong dekat rumah. Macam saya pun, saya tak tahulah. Saya macam ada botak kepala je rasakan. Macam rimas nak panjang ni. Sebab bapak mertua saya yang ke Banting ni, dia pandai cukur rambut. Jadi saya tak tahulah, minta jasa baik dia untuk botakkan kepala ataupun tak. Macam best juga boleh botak balik tuan-tuan sekalian. Baik. So, kita ada beberapa komen awal daripada sahabat-sahabat kita dekat WhatsApp. Anda boleh hubungi saya, tuan-tuan sekalian, di talian 016-766-2616. Sama ada anda ingin meluahkan perasaan anda ingin memberikan pandangan, atau anda nak bertanyakan soalan, ataupun anda nak kutuk saya. Mana-mana boleh, tak ada masalah. Macam semalam, kalau anda perasan pukul 12.40 malam, Surrender Surin itu call saya untuk bercerita dan juga boleh katakan agak berdebat juga berkenaan dengan isu pengharaman arak dan sebagainya. Jadi saya benarkan saja sesiapa pun membangi saya dan sebagainya. Jadi anda boleh hubungi saya 016-766-2616 dan juga WhatsApp saya talian tersebut kalau anda tak mahu untuk mengeluarkan kredit anda, ataupun anda juga boleh buat WhatsApp call, insya-Allah. Baik. Kita ada beberapa benda di sini. Yang paling hangat tuan-tuan dan puan sekalian ialah sekeping gambar. Yang paling hangat ialah sekeping gambar yang telah tular, dan saya juga telah memuat naik gambar tersebut dekat page Al-Hajari Studios tadi, iaitu gambar yang memaparkan beberapa orang pemimpin utama Melayu termasuk Datuk Mahathir telah pun berkumpul, dan dikatakan tuan-tuan puan sekalian, gambar tersebut diambil pada siang sebelum kejadian langkah Sheraton pada 23 bulan Februari tahun 2020, di mana pada gambar itu captionnya pada ketika itu ialah Tun Mahathir sebenarnya pada ketika itu telah mendapat sokongan 131 orang MP, dan ini tidak termasuk MP-MP daripada DAP dan juga daripada PAN mungkin. Alright. Tapi masa itu boleh katakan Tun Mahathir telah pun mendapat sokongan 131 MP secara keseluruhannya. Tetapi apa yang berlaku selepas itu, tuan-tuan dan puan sekalian? Apa yang berlaku selepas itu? Semua orang tahu Tun Mahathir tiba-tiba berubah fikiran. Dia mahu mewujudkan satu kerajaan campuran, which is kita tak ada masalah pun kerajaan gabungan ni. Tetapi isu kita ialah kita tidak mahu bekerjasama dengan DAP. Awal-awal lagi kita dapat nombor telefon dia, baru nak cerita pasal Tun Mahathir ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Mos. Waalaikumsalam. Ya.
pertanyaan ni. Tak apa. Kita baru nak makan lima. Tapi tak ada masalah, silakan. Apa cerita? Okey. Yang pertama tadi apa? Pak Is ada post yang pasal kaum Kasim tu kan. Aha. Meninggal. Kena anak mabuk kan. Ha. Kita pun saya pun tak tahu macam mana nak cakap benda ni. Ha. Saya rasa saya tak perlu nak cakap kot benda ni kan. Sebab benda ni tu aktiviti keluarga dia. Ha. Kan. Saya harap yang kes Siti Kasim ni, yang kawan dia ni dapat jadi pengajaran untuk dia. Supaya lepas ni jangan hantar Islam dah, jangan hantar tapi dia. Sebab yang ni bukan salah tapi salah pemabuk tu dan peminum tu sendiri. Itulah dia kisahnya. Saya harap lepas ni saya pun marah-marah kat dia, tapi saya pun doa dia semoga dia dapat hidayah sebab dia lawyer hebat kan. Kalau dia dapat hidayah insya-Allah. Memanglah. Dia macam dululah. Macam mana Nabi pernah doa. Semoga Allah bagi hidayah pada dua orang Umar kan. Sama ada orang lelaki ini. Sama ada Umar Khattab ataupun Abu Lahab kan. Abu Jahal. Antara dua tu kan. Nabi pernah doa macam tu. Yang tu betul. Aha. Yang tu dia tuduh sebab Tuhan dah bagi cara ni. Kita pun tuduh. Tak sangka yang tu kawan ni kan. Itulah kisahnya. Agak yang ni jadi kita tolong untuk dia kenal balik Islam. Untuk dia kembali balik pada Islam, untuk dia pertahan balik Islam kan. InsyaAllah. Dia dapat muarid. InsyaAllah muarid. Lepas tu lagi mana dia duk tunggu yang bulan tambah ni pasal Tayusi tu. Aha. Yang pengaruhan. Dia duk tunggu kot. Tak ada pun mungkin Pak Itu lupa ke apa, tak apa. Saya cerita sikit semalam. Saya ada keluarkan cerita sikit. Pasal Tayusi tu. Kita ada bagi komen. Kita ada bagi komen. Okey. Minta maaf Pak In. Tak ada masalah. Okey. Sebab saya tengok Pak In nak buat apa? Ulasan tadi. Tak apa. Mungkin terganggu. Saya minta maaf sekali lagi ya. Tak ada masalah insya-Allah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Cik Mus kita pemanggil daripada Kedah. Baik. Kita sambung sedikit pasal cerita Mahathir. Okey. The thing is, kalau ikutkan pada peringkat awalnya, memang kita telah mendapat persetujuan untuk menyokong Mahathir kekal sebagai Perdana Menteri pada ketika itu. Dan memandangkan benda dah jadi cacah merbah, saya dah boleh mendedahkan sebenarnya serba sedikit tuan-tuan dan puan sekalian. Sebenarnya memang antara langkah Mahathir, dan media kita panggil dia sebagai langkah 2 tahun sebenarnya, kerana benda itu yang diberitahu kepada saya. Memang Mahathir Mohamad sebenarnya, memang plan dia dalam masa 2 tahun, dia cuba hendak mewujudkan sebuah kerajaan semuanya Melayu Islam dan juga mungkin beberapa orang kata apa orang bukan Islam yang bersama-sama kita tanpa DAP. Itu saya boleh dedahkan dan itu memang plan awal. Sebenarnya. Saya boleh dedahkan kerana saya diberitahu benda itu oleh source-source yang reliable dan pada peringkat awal memang Mahathir sebenarnya hendak mewujudkan satu kerajaan tanpa DAP. Tetapi yang kita tak faham sekarang ini tuan-tuan dan sekalian, kenapa Mahathir telah berpusing begitu sekali daripada dulu dia tidak mahukan DAP sangat-sangat, tetapi kini seolah-olah macam Mahathir tidak mampu untuk hidup tanpa DAP. Yang itu yang kita tengah persoalkan. Kita tengah tanya sekarang ni sebenarnya. Dulu bukan main dia memang tak nak DAP dan sebagainya kan. Tetapi sekarang ni seolah-olah macam dia tidak mampu untuk hidup tanpa DAP. Seolah-olahnya dia tidak mampu untuk bernyawa dalam politik ini selagi tak ada DAP dan sebagainya. Dan itu yang persoalan yang kita hendak tanyakan sebenarnya pada Tun Mahathir. Okey. Mereka bercerita tentang pengkhianat. Pakatan Harapan bercerita tentang pengkhianat, tentang mereka yang mengkhianati dan sebagainya. Saya cakap terus terang tuan-tuan dan sekalian, yang mengkhianati keadaan sebenarnya ialah Tun Mahathir Mohamad. Kenapa saya cakap macam tu? Pertamanya, tuan-tuan dan puan sekalian, Tun Mahathir ketika diberikan jawatan Perdana Menteri oleh Pakatan Harapan telah pun berjanji. Saya tak pasti perjanjian tersebut bertulis ataupun verbal, tetapi kalau tak menjadi kesalahan ada dicatatkan dalam manifesto mereka bahawa Mahathir akan menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Anwar. Okey, saya tak pasti sama ada itu memang bertulis ataupun cakap mulut ataupun tercatat manifesto mereka tarikhnya, tetapi memang Mahathir pada peringkat awal ketika mendapat jawatan Perdana Menteri memang telah pun mendapat satu deal untuk menyerahkan jawatan tersebut kepada Anwar. Bila benda ini terjadi, saya teringat pada tahun 2008 masa ketika itu, di mana Mahathir ketika itu berada di luar UMNO, kan?
dia telah orang kata apa, menyebarkan tentang satu perkara yang kita panggil sebagai gentleman's agreement ataupun perjanjian gentleman, di mana perjanjian tu konon-kononnya Pak La telah menyuarakan, telah memberikan satu aku janji secara mulut lah, gentleman agreement, bahawa dalam masa setahun masa PRU sebelum tu, untuk menyerahkan jawatan kata apa, Perdana Menteri kepada Najib. Memang pada asalnya konon-kononnya nak pegang jawatan itu cuma satu penggal sahaja. Ingat tak benda tu? Gentleman's agreement. Mahathir yang moodkan benda tu. So sekarang ini saya tak pasti sama ada janji Mahathir untuk menyerahkan jawatan Perdana Menteri itu kepada Anwar merupakan satu gentleman's agreement ataupun perjanjian bertulis, tetapi pokok pangkalnya dia telah berjanji. Dan janji itu makin lama makin dicapati, tuan-tuan puan-puan sekalian, dan macam mana kita tahu, Mahathir dia drag, sehinggalah mula-mula kata, okey 6 bulan. Lepas 6 bulan tak jadi, okey tahun depan. Tahun depan tak jadi, dia kata lepas APEC. Lepas APEC tak jadi, dia akan kata lepas 2 tahun dan sebagainya. Jadi, benda itu sebenarnya tuan-tuan puan-puan sekalian, itu ialah petanda awal Mahathir lah sebenarnya pengkhianat kepada Pakatan Harapan. Bukannya Muhyiddin Yassin, bukannya Dadi Awang, bukannya Zahid Hamidi, bukan juga Azmin Ali. Tetapi Mahathir lah orang yang pertama yang mengkhianati Pakatan Harapan. Kemudian selepas berlaku benda ini, langkah Sheraton, kita memang tahu tuan-tuan puan-puan sekalian, kita memang tahu for fact benda itu sebenarnya melibatkan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita memang tahu secara faktanya langkah Sheraton ini sebenarnya memang melibatkan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ingat diorang ni, yang Melayu-Melayu ni, diorang berani buat kerja. Ingat Muhyiddin berani ke untuk buat kerja, contohnya, kalau tak dapat restu dari Mahathir? Memang taklah. Dia jadi Presiden Bersatu pun atas Ihsan Mahathir dulu. Sebab masa itu Mahathir mewujudkan Bersatu bersama-sama dengan beberapa orang lain seperti Adina Syarudin dan juga si Karudin yang laki Umi Aidau, kan? Jadi Muhyiddin antara orang yang diletakkan sebagai Presiden Bersatu oleh Mahathir pada ketika itu. Jadi Muhyiddin ni sebenarnya tuan-tuan puan-puan sekalian, dia sebenarnya ialah seorang pengikut yang setia tau. Muhyiddin ni kalau ikutkan, kita boleh baca track record dia. Track record Muhyiddin, dia seorang pengikut yang setia. Dia jarang melawan bosnya, melainkan kalau ada orang cocok. Dia jarang sangat lawan bos dia. Dan andai katalah kalau langkah Sheraton itu konon-kononnya melibatkan Muhyiddin Yassin, konon-kononnya ada perjanjian belakang tabir kononnya, benda itu percayalah cakap saya, sebenarnya mendapat restu daripada Dr. Mahathir sendiri sebenarnya. Dan benda ini didedahkan oleh bukan seorang tetapi 2 orang yang pernah bekerja rapat dengan Mahathir. Yang pertama ialah Hamzah Zainuddin, iaitu ketika ini menjawat jawatan Menteri Dalam Negeri, dan juga sekarang ini telah pun menjawat jawatan Setiausaha Agung Bersatu menggantikan Marzuki Yahya. Dan yang kedua ialah mantan Mursyidul Tibai ataupun satu NGO yang bernama Tolak Insan bernama Anwar Ibrahim, iaitu Zahid Ma'arif. Dan Zahid Ma'arif ni macam mana kita tahu merupakan bekas orang kanan kepada Mahathir. Kedua-dua mereka ini for fact mengatakan bahawa everything yang berlaku sebenarnya, mereka sebenarnya hanyalah mengikut apa yang Mahathir nak. Mereka cuma ikut apa yang Mahathir arahkan. Itu sahaja. Dan kedua-duanya for fact mengatakan bahawa memang Mahathir dia tak nak Anwar dan dia tak nak DAP. Dan memang mereka telah diarahkan juga oleh Mahathir, buatlah apa sahaja, tetapi dia tak nak melibatkan DAP pada ketika itu. Benda ini terdedah di mana-mana saja, kenyataan akhbar pun ada, video pun ada, anda boleh cari, tak ada masalah. Jika kalau anda kata saya menipu, anda boleh cari. Tak ada masalah, anda boleh cari. Cuma saya tak post dia dekat FB saya, saya tak post kat YouTube saya. Sebab saya malas nak post banyak sangat video yang tak ada kena-mengena dengan saya sangat, which is benda yang bukan saya buat, saya post kat YouTube saya nak elakkan macam tu sikit-sikit. Kan? Kita tak nak naikkan kita punya subscribers atas benda-benda yang orang kata apa, video-video online sangat lah. Okay? Cumanya, for fact, untuk fakta, memang Zahid Ma'arif dengan Hamzah Zainuddin telah mengatakan bahawa everything yang berlaku, even to some extent, keluarnya Bersatu daripada Pakatan Harapan adalah di bawah tindak tanduk Mahathir itu sendiri. Itu kisahnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda ini sebenarnya telah membuktikan satu perkara, iaitu sebenarnya Mahathir lah
sekali lagi yang telah mengkhianati Pakatan Harapan. Yang pertama, dia mengkhianati janji dia untuk memberikan jawatan Perdana Menteri kepada Anwar, which is itu semua kita tahu. Dan kita tak kisah pun, kita pun tak nak pun Mahathir bagi jawatan kat Anwar pun. Tapi maksudnya sekarang ini daripada segi Pakatan Harapan, let's say kalau aku letak diri aku di kasut penyokong Pakatan Harapan, yes, patutnya Mahathir lah yang dimarahi kerana dia telah memungkiri janji. Dan berdasarkan kepada pengakuan-pengakuan daripada Hamzah Zainuddin dan juga Zahid Ma'arif, ternyata Mahathir jugalah insannya yang telah mengkhianati Pakatan Harapan dengan cuba untuk menyingkirkan DAP dan juga sekutu-sekutunya serta Anwar. Itu kisahnya. Dan bercerita tentang pengkhianatan, Mahathir bukan sekadar mengkhianati Pakatan Harapan. Mahathir juga mengkhianati mereka yang berada dalam gambar ni. Aku just tunjuklah gambar ni. Okey, ini gambarnya tentang puan-puan sekalian. Korang semua nampak yang tadi aku post dekat akunnya FB. Okey. So, mereka ini berbincang untuk mendapatkan satu persetujuan bagi membentuk satu blok politik baru yang didominasi oleh Melayu dan juga Islam. Dan ketika ini, Mahathir dikatakan mendapat 131 sokongan dah. Tetapi sekali lagi, tuan-tuan puan-puan sekalian, Mahathir mengkhianati mereka ini. Dan pada ketika itu, masa pertemuan ini, Mahathir tak kata pun yang dia tak nak UMNO secara en bloc. Masalahnya, dia tak sebut pun kepada Zahid Hamidi ataupun kepada sesiapa di pertemuan ini, dia tak nak UMNO secara en bloc. Dia tak kisah masa tu. Tetapi, Mahathir tiba-tiba, dia U-turn baik kau-kaunya, dia mahu mewujudkan satu kerajaan perpaduan yang menyaksikan dia mendapat kuasa dictatorship. Dia boleh meletakkan mana-mana menteri atau timbalan menteri mengikut prerogatif dia dan benda itu tidak lagi tertakluk kepada status quo. Sebaliknya, Mahathir bebas untuk memilih individu. Mana-mana individu yang Mahathir rasa dia boleh pegang, itulah orangnya yang dia akan lantik sebagai menteri ataupun timbalan menteri. Benda itu dibantah oleh PKR dan juga DAP. Sebab PKR dan DAP mengatakan bahawa sebagai parti-parti yang mempunyai kedudukan yang banyak dalam parlimen, mereka sepatutnya diberikan lebih banyak tempat dan tidakkan satu tindakan yang diktator oleh Mahathir untuk memilih menteri berdasarkan kepada individually dan tidak termasuk dalam en bloc punya sistem. Okey? PKR dan DAP tak nak benda itu. Manakala berlepas dengan UMNO pula, kita awal-awal belum sempat Mahathir nak cerita tentang nak pilih menteri, kita dah reject awal-awal sebab apa? Kerajaan perpaduan yang Mahathir nak wujudkan itu melibatkan DAP. Itu kisahnya. Jadi oleh kerana itu, UMNO dan PAS menarik diri daripada menyokong Mahathir dan juga meminta kepada Paduka Tuanku untuk membubarkan parlimen. Kita nampak di situ tuan-tuan puan-puan sekalian betapa sebenarnya UMNO dengan PAS ini tidak gila kuasa. Sepatutnya boleh saja UMNO dan PAS Muafakat Nasional menamakan calon Perdana Menteri mereka dan cuba untuk memujuk mana-mana parti lain macam GPS dan sebagainya untuk bersama-sama dengan mereka. Ataupun untuk memujuk mana-manalah siapa-siapa pihak untuk bersama-sama mereka. Tetapi UMNO dengan PAS tidak berbuat demikian. Mereka tidak menamakan calon Perdana Menteri daripada kalangan mereka kerana satu, mereka sedar mereka ialah pembangkang pada ketika itu, dan yang kedua, matlamat mereka bukan untuk melantik Perdana Menteri tetapi untuk menyelamatkan keadaan. Dan juga mana-mana gabungan yang melibatkan Melayu dan Islam, itu yang kita akan follow. Itu sebenarnya terjadi tuan-tuan puan-puan sekalian. Tetapi malangnya Mahathir telah melakukan U-turn yang sangat dahsyat sehingga menyebabkan kita langsung tak dapat nak bersetuju dengan apa yang Mahathir katakan. Bermaksud kali ini Mahathir bukan sahaja mengkhianat ataupun menyailang Pakatan Harapan semata-mata, tetapi Mahathir turut sailang pemimpin-pemimpin Melayu tadi itu yang telah pada awalnya memberikan sokongan kepada beliau. Makanya Mahathir dah sailang 4 kali, tuan-tuan puan-puan sekalian. Dan benda itu membuktikan bahawa Mahathir ini, kita mengambil kata-kata Rafizi Ramli, memang rekodnya lidah bercabang, tak boleh dipercayai dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku, tuan-tuan puan-puan sekalian, segalanya menjadi sejarah. Dan sekali lagi sebenarnya, Mahathir telah mengkhianati Pakatan Harapan sedikit ketika Pakatan Harapan telah menyatakan mereka akan meletakkan Anwar sebagai calon Perdana Menteri ketika political embargo. Mahathir tiba-tiba U-turn mengatakan bahawa dia adalah calon Perdana Menteri daripada Pakatan Harapan. Dan Pakatan Harapan ada pilihan lain.
melainkan untuk terus menyokong Mahathir kerana mereka kata Mahathir masih lagi mempunyai saki-baki pengaruh dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Maknanya kalau kita mengambil kata-kata Superman How ataupun orang kuat DAP itu, sekarang ini DAP nak screw orang Melayu menggunakan Tun Mahathir. Dia tidak lagi nak screw orang Melayu menggunakan si Aziz tu, tetapi kali ini dia screw orang Melayu dengan menggunakan Mahathir. Itulah yutin-yutin yang berlaku, pengkhianatan-pengkhianatan yang berlaku oleh Mahathir. So, kepada penyokong Pakatan Harapan, kepada penyokong Pakatan Harapan yang menonton live video saya ini, saya menyeru kepada anda semua untuk tolong berhenti menyalahkan Azmin Ali, menyalahkan Muhyiddin Yassin, menyalahkan Hamzah Zainuddin, menyalahkan Tuan Guru Hajadi, menyalahkan Zahid Hamidi, ataupun menyalahkan Alif Syukri, Datuk Vida, ataupun Nur Sajat kerana Pakatan Harapan ini runtuh. Jangan tuduh mana-mana orang lain pun sebagai pengkhianat. Sebaliknya, anda patut lihat batang tubuh tua berusia 95 tahun itu, dan dia itulah sebenarnya master stroke ataupun mastermind yang telah menyebabkan anda semua menjadi mantan menteri tidak berpencet. Tetapi yang sekarang yang kita pelik, tuan-tuan puan-puan sekalian, mereka bukan tidak tahu fakta ini. Mereka tahu fakta ini lebih daripada saya. Tetapi mengapakah puak DAP dan juga PKR ini, DAP dan PAN ini masih lagi menyatakan sokongan kepada Tun Mahathir, masih lagi mempertahankan Mahathir dan sebagainya. Dan beberapa orang penyokong Pakatan Harapan daripada PKR pun masih lagi mempertahankan Mahathir. Kenapa? Sedangkan dan jelas dan terang Mahathir itu mengkhianati mereka sekian lama. Itu yang saya tidak ada jawapannya sekarang. Kenapa? Adakah mereka tidak yakin akan kekuatan Anwar Ibrahim sebagai tunjang untuk menarik undi orang Melayu? Ataupun mereka merasakan bahawa tanpa Mahathir mereka ini tak ada apa-apa? Bahawa mereka mengakui yang mereka menang PRU yang ke-14 hari itu hanyalah kerana Mahathir punya aura. Sekejap, maksud Traveler Coklat ada kat dapur? Yes, thank you. Alright. Betul tak? Kita tak faham. Benda ni bukannya benda rahsia tau. Benda ini bukannya benda yang kita tak tahu. Benda nampak jelas depan mata. Punya jelas sampai orang rabun boleh buka spek dan boleh nampak dengan jelas dia, seolah macam tak pakai spek, macam dia pakai spek. Jelas dan nyata, tuan-tuan puan-puan sekalian, Mahathirlah orangnya yang menyebabkan mereka semua ini jadi tunggang langgang. Tetapi kenapa sekarang ini mereka masih lagi menyokong Mahathir? Itu yang kita pelik. Adakah itu menunjukkan bahawa Pakatan Harapan ini sebenarnya tanpa Mahathir mereka adalah nothing? Ataupun mungkin seperti mana saya katakan tadi, memang niat mereka untuk menggunakan Mahathir untuk skru Melayu. Mana tahu? Itu kisahnya. Dan tuan-tuan puan-puan sekalian, orang yang paling malang dan cerita ini dah tentulah Anwar bin Ibrahim lah. Kerana nampak sangat Pakatan Harapan ini tidak memberikan kepercayaan langsung untuk Anwar mengetuai mereka. Tolong beritahu saya, tuan-tuan puan-puan sekalian, sehingga hari ini 30 bulan Mei, besok nak masuk 31 Mei. Tolong beritahu saya, manakah pemimpin-pemimpin tertinggi Pakatan Harapan yang selain daripada PKR yang menyatakan dengan jelas Anwar ialah ketua pembangkang dan juga ketua Pakatan Harapan? Tolong namakan kepada saya, tolong beritahu di karangan komen jika ada. Mana-mana pemimpin besar ataupun pemimpin utama daripada Pakatan Harapan yang bukan datangnya daripada PKR yang menamakan Anwar Ibrahim sebagai calon sebagai ketua pembangkang dan juga ketua Pakatan Harapan. Sebab anda kata kalau mereka menamakan Anwar sebagai ketua pembangkang ataupun ketua Pakatan Harapan, bermaksud Anwar lah sebenarnya calon Perdana Menteri bagi pihak Pakatan Harapan. Takkan Anwar boleh jadi ketua pembangkang tetapi bila kita lantik Perdana Menteri, kita lantik orang lain? Tak jadi macam tu bang. Takkanlah Anwar boleh jadi ketua Pakatan Harapan tetapi alih-alih bila ada Perdana Menteri calon di Pakatan Harapan, dia bantai lantik orang lain. Jadi kita pelik juga, adakah dalam Pakatan Harapan ni sebenarnya mereka ketandusan kokoh? Tu kisahnya. Banyak sebenarnya persoalan yang kita nak berlega-lega dalam otak kita. Persoalan yang memang tak akan ada jawapan. Persoalan yang memang kita rasa macam budak-budak yang belajar kebat pun tidak boleh surrender dengan, orang kata apa, boleh surrender dengan apa yang berlaku sebenarnya. Itu kisahnya.
Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, saya nak membacakan beberapa tuan-tuan puan tentang beberapa update-update yang telah orang berikan, sahabat-sahabat kita berikan dalam WhatsApp saya antara lain. Kejap lagi saya akan membacakan juga update daripada FB. Memang banyak update dari FB yang kita akan baca tuan-tuan puan sekalian. Tapi yang pertama, kita nak baca satu artikel ataupun satu penulisan daripada Liu Chintong. Dan macam mana kita tahu Liu Chintong ini kalau tak salah saya dulu jawatannya apa, aku lupa dah Liu Chintong ni. Okey, tapi yang of course dia ni orang JP lah. Okey. Tajuk tulisan Liu Chintong ialah PAS yang tersalah haluan. Ini tulisan Liu Chintong, dia kata PAS yang tersalah haluan. Kita pelik juga bila masa dia ni jadi ahli PAS sampai dia kata PAS ni tersalah haluan. Bila masa dia ni pula menetapkan hala tuju PAS selama ini sampai dia kata PAS ini tersalah haluan dan sebagainya. Tu kisahnya. Baik, kita nak cuba baca status kenyataan Liu Chintong ni. Agak panjang kat kenyataan dia. Okey. Kita akan cuba bacakan dan kita akan ulaskan tuan-tuan puan-puan sekalian. Okey, kita baca dan kita ulaskan. Okey. Okey. Dia kata sebagai mahasiswa sains politik yang mengkaji PAS dan kemudian sebagai ahli politik yang bekerja rapat dengan pemimpin PAS, saya sering terkenang peluang-peluang yang dilepaskan dalam PAS, dalam mengubah haluan sejarah politik Malaysia. Barangkali itulah dia kisah salah langkah PAS. Dia nak kata PAS banyak melepaskan peluang untuk merubah haluan sejarah politik, dia kata. Sejak PRU ke-99 hinggalah pencarian PAS dengan Pakatan Rakyat pada bulan Jun 2015, wujud dua jalur pemikiran dalam PAS. Satunya mungkin saya boleh sebut sebagai para asolah ataupun puris, dan satu lagi para pengarus perdana ataupun mainstream. Okey. Para asolah ini hanya berminat untuk menang di kawasan-kawasan Melayu, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis dalam tafsiran literal dan seringkali bersifat setempat terhadap Islam. Mereka tidak berminat untuk menangi undi orang bukan Islam dan mereka gembira memecahkan gabungan nasional yang menuntut kompromi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di situ Liu Chintong tersalah. Okey. Bukankah PRU yang kebelakangan ini menyaksikan PAS telah pun menghantar beberapa calon daripada DHPP untuk bertanding di kawasan bukan Melayu? Kita ada Kumutaraman, kita ada Kuang Tok Wah, kan? Kita ada ramai sebenarnya yang telah kita hantar. Dan pada PRU ke-15 sendiri kita yakin dan kita akan hantar lagi beberapa nama. Banyak nama-nama yang kita boleh hantar macam N. Balasubramaniam sebagai contohnya, ataupun Yoga Mahalingam, ataupun Jeffrey Chua. Banyak sekali nama-nama yang kita boleh hantar untuk diletakkan di kawasan orang kata apa, orang bukan Islam. Kita panggilan tuan-tuan puan sekalian. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya saya. Ya, Khairi pada Al-Ustaz. Sila Tuan Khairi. Ya, bagi saya Tuan Faiz, saya kira fakta yang Tuan Faiz bagi tu nampak mana Mahathir telah rancang untuk menyekat Anwar. Kemaraan DAP. Okey. Sebab apa? Dia nak sekat DAP. Dan dalam masa yang sama dia nak satukan semua parti-parti Melayu ni. Tetapi dalam masa yang sama dia nak kekalkan dia punya jawatan dan anak dia sekali. Tempat yang selamat. Sebab ancaman dia, ancaman dia ada dua. Okey. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan satu lagi Datuk Seri Najib Tun Razak. Ada dua mangsa yang dia buat, mangsa keadaan lah. Itu Datuk Anwar Ibrahim dan Datuk Najib. Sebab dia orang dah jadi mangsa keadaan dan tentu bayangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim berada 20 tahun dalam penjara. Takkan dalam hati dia dengan dia mengatakan bahawa dia berjiwa besar memaafkan Tun. Luka kecil. Ya, takkan dalam hati dia tak marah kat Tun. Dia tentu akan dendam, betul tak? Kalau Tuan Faiz di tempat dia, apa Tuan Faiz akan buat? Betul tak? Betul. Kita nak jumpa anak bini bersusah duduk dalam penjara. Last sekali dia kata apa? Dia cross statement, saya bukan ada apa pun tuduhan pada Anwar Ibrahim. Saja lah saya buat, nampak? Betul. Saja saya buat.
Najib pun tengok dia buat temuan. Hmm. Tapi betul Najib steady, relax ya. Okey. Dia yang syok dia lawan lagi dekat apa ni mahkamah supaya mahkamah memberi bahawa menunjukkan bahawa dia tu di pihak yang benar. Okey. Dia mahkamah yang bagi. Dia takkan menjawab dekat dia. Okey. Temuan yang aku kata tu. Aha. Jadi saya nampak apa ni, tetapi akhirnya orang senjata makan tuan. Betul. Itu makan sendiri betul. Dalam tu jadi masalah. Aha. Itulah sikit yang saya nampak lah sikit sebenarnya. Saya mohon Tuan Faiz komen ni, dan mungkin ada pasal-pasal lain yang boleh menyokong ataupun membantu dalam mencerahkan lagi kepada pendengar-pendengar kita. Terutamanya Pakatan Harapan supaya mereka sedar permainan ni. Okey, faham. Okey, Assalamualaikum. Takbir. Allahu Akbar. Okey, tuan-tuan puan-puan sekalian, minta maaf. Saya dapat banyak komen suara orang telefon tak dengar. Rupanya saya bawa perasan setting mikrofon saya lari. Bawa saya perasan setting mikrofon saya lari. Minta maaf kepada para pemanggil yang dua tadi, Encik Khairi dengan Encik Mus. Suara pemanggil tak berapa dengar. Okey, suara pemanggil tak berapa dengar kerana saya tersalah setting mikrofon. Minta maaf sangat-sangat. InsyaAllah lepas ini pemanggil-pemanggil semua akan dengar lah. InsyaAllah. Minta maaf sangat-sangat. Baik. Okey, tuan-tuan puan-puan sekalian, minta maaf atas beberapa kekurangan yang terjadi tadi, tuan-tuan puan-puan sekalian, insya-Allah. Sorry. Biasalah manusia itu tidak lari dia melakukan kesilapan. Baik. The thing is, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita akan teruskan dengan apa yang disebut oleh Liu Chintong. Okey. Kita tak nak baca panjang sangat, tuan-tuan puan-puan sekalian, apa dia kata. Cumanya dia kata kerjasama PAS dengan UMNO sepanjang 2014-2018 berkemuncak dengan PAS bertanding sebagai spoiler dan PDRU lalu. Dia nak mengatakan bahawa PAS memang ada kerjasama bersama-sama dengan UMNO. Which is saya dah jawab benda ini sekian lama, tuan-tuan sekalian. Okay? Alright. Benda ini saya dah jawab sekian lama. Kalaulah betul PAS ini bekerjasama dengan UMNO, kita tidak perlu jadi spoiler. Sebab masa itu memang trend pengundi. Takkanlah kita ni bodoh. Betul tak? Kita ni bukan bodoh, tuan-tuan sekalian. Takkanlah kita hendak membiarkan UMNO pada ketika itu. Kita nampak memang trend masyarakat tengah menolak UMNO. Tahu tak? Trend masyarakat masa itu tengah menolak UMNO. Okey? Bila masyarakat tengah menolak UMNO dan kata kita ini pula dinampakkan macam geng dengan UMNO, takkanlah kita bertanding pula sebagai spoiler. Kita nak spoil siapa melainkan kita spoil UMNO. Takkanlah kita sebodoh itu. Itu masalahnya. Takkanlah kita sebodoh itu, tuan-tuan sekalian. Benda itu yang kadang-kadang kita tak faham logika mereka ini. Mereka mengatakan bahawa kita bertanding untuk mencakap undi supaya UMNO menang. Sedangkan pada ketika itu, tuan-tuan sekalian, kita nampak dengan jelas trend masyarakat ketika itu menolak UMNO Barisan Nasional, dan pada ketika itu kita memang dinampakkan sebagai penyokong UMNO. Kita dinampakkan sebagai orang yang bekerjasama dengan UMNO. Jadi kalau kita dinampakkan sebagai orang yang bekerjasama dengan UMNO, tuan-tuan puan-puan sekalian, celah mananya kita nak kata yang kita ini bertanding untuk spoil bagi membolehkan UMNO menang. Hanya budak yang bodoh sahaja akan berfikir seperti ini. Liu Chintong mengatakan dia belajar sains politik, tetapi pola pemikirannya macam budak tadika yang tak pas alik bata. Itu masalahnya. Sedangkan kita yang berada di luar ini pun kita nak ngaku awal-awal. Kenapa PAS cuma dapat 18 kerusi? Dan kenapa PAS langsung gagal untuk mendapatkan kerusi dekat Pantai Barat? Kerana imej kita yang dikatakan mesra UMNO. Dan pada ketika itu memang trend masyarakat ketika itu memang menolak UMNO. Jadi sekali lagi saya ingin utarakan soalan kepada Liu Chintong. If you are hearing this, my friend. Jika anda mendengarkan kata-kata saya ini, tuan-tuan sekalian, saya nak tanya, adakah anda beranggapan PAS sebodoh itu untuk menjadi spoiler pada saat semuanya tahu yang PAS ini sebenarnya dinampakkan geng dengan UMNO? Adakah kita sebodoh itu? Ataupun adakah anda masih lagi hendak mengemukakan naratif konon-kononnya PAS memang geng UMNO dan bertanding PRU ditaja oleh UMNO 90 juta untuk menjadi spoiler bagi pihak UMNO? Saya tak tahulah
anda tertelan ketum berapa kilo pada hari ini ketika anda menulis status-status ini, tetapi ternyata mungkin kerana keketuman itulah yang menyebabkan anda tak mampu untuk berfikir dengan waras. Tu kisah dia. Baik. Tapi tak apa, kita teruskan baca. Nombor satunya dia kata apa tahu? Apabila Barisan Nasional tewas buat pertama kali yang sejarah, kedua-dua parti Melayu itu memutuskan untuk menubuhkan Muafakat Nasional pada tahun 2019. Muafakat Nasional tertubuh kerana kita nampak ancaman yang mengancam umat Islam. Dan pada ketika itu, kedua pihak sedang muhasabah. Kenapa kita akhirnya kalah? Kenapa Barisan Nasional yang didominasi oleh UMNO akhirnya kalah? Selain daripada masalah skandal-skandal yang dipalitkan kepada UMNO dan juga yang difitnahkan ke atas PAS, antara punca utama kenapa Barisan Nasional boleh kalah ialah kurangnya perpaduan di kalangan orang Melayu. Jadi apa yang kita buat tuan-tuan puan-puan sekalian, kita cuba untuk mencari satu kata sepakat. Orang Melayu, orang Islam tidak boleh lagi berpecah, tidak boleh lagi berbalah dan sebagainya. Dan penyatuan ini sebenarnya yang telah dinanti-nantikan sejak daripada zaman UMNO dan PAS ini berpisah pada tahun 1951. Itulah yang dinanti-nantikan sebenarnya. Cuma masa itu memang UMNO dengan kekuatan dia dan PAS pula dengan pendirian dia memang bertembung sampai ke sudah. Tetapi pada akhirnya pada tahun 2018 yang dimuktamadkan pada tahun 2019, kita telah sama-sama memastikan yang kita mampu untuk berpadu dan bersatu dengan mengenepikan perbezaan-perbezaan dan menumpukan kepada satu perjuangan yang sama, iaitu untuk Abata, agama, bangsa dan juga tanah air. Itu yang menyebabkan UMNO dengan PAS bersatu. Tetapi tuduhan Liu Chintong di sini tuan-tuan puan sekalian, dia kata apa perubahan-perubahan yang berlaku pada PAS menyebabkan kebijakan PAS ini lari. Dia tuduh PAS berubah daripada anti-asabiah kepada ultra Melayu. Di sini saya nak ingatkan kepada Liu Chintong tuan-tuan puan sekalian. Liu Chintong, anda kena ingat, dalam perlembagaan PAS yang telah diwujudkan pada tahun 1951, kalau anda perhatikan, antara penubuhan PAS tujuannya ialah untuk memperjuangkan menegakkan Islam dan juga memperjuangkan ketuanan Melayu. Anda boleh cek perlembagaan PAS. Bermaksud PAS tidak pernah lari daripada dasar perjuangannya. PAS tak pernah lari. Anda boleh cek dekat PAS punya, orang kata apa, perlembagaan. Dan yang keduanya, anda menentang asabiah. Apa itu asabiah? Asabiah itu bukan sekadar berpuak-puak tau. Asabiah ini, kalau orang buat salah, kalau puak kita buat salah, kita benarkan juga. Puak kita buat silap, kita sokong juga. Dan benda itu sebenarnya berlaku dalam Pakatan Harapan. Pakatan Harapan lah yang sebenarnya asabiah. Bila DAP melakukan kesalahan, PAN terus akan mempertahankan mereka. Bila DAP melakukan benda yang merugikan orang-orang Islam dan menyebabkan kemarahan rakyat, PAN yang akan paling awal bangkit mempertahankan DAP. Itu asabiah. Buat silap, buat salah, buat bodoh tetapi tetap dipertahankan. Itu asabiah. Dan dalam PAN ini saya nak adjust sikit. Dia bukan sekadar asabiah, tetapi kekhadamiah. Tahu tak khadamiah? Khadam. Kau tahu khadam? Itulah dia. Dia bukan sekadar asabiah tetapi khadamiah. Itu masalahnya. Baik. Jadi itu yang pertama. Kita menyangkal perkataan anti-asabiah kepada ultra Melayu. Kita tak pernah ultra Melayu. Dalam PAS ada DHPP. Dalam PAS satu-satunya parti politik yang menyediakan satu dewan khas untuk orang yang tidak sebangsa ataupun sekaum dengan orang yang dominan di dalam PAS, dalam parti itu. Kitalah yang first mewujudkan DHPP. Even UMNO pun tidak mewujudkan penyokong UMNO di kalangan orang Bulakan Melayu. DAP pun atas segala kata-kata mereka yang konon mereka ini parti berbelang kaum, masih lagi didominasi oleh kaum-kaum Cina, dan setiap kali CEC memang tidak ada langsung wakil Melayu dalam CEC mereka. Itu kisahnya. Kena faham Yang kedua, daripada anti-UMNO kini memeluk UMNO. Dia nak tuduh kita dulu perjuangan kita lah anti-UMNO dan kini kita nak bersama-sama UMNO. Sekali lagi saya nak beritahu kepada Liu Chintong, perjuangan PAS, anda cuba buka buku perlembagaan PAS. Kalau anda tak ada, boleh datang rumah saya, insya-Allah ada buku perlembagaan itu saya simpan. Anda boleh baca. Dan tolong dengan buku perlembagaan itu anda selak, tak salah-salah, ada lebih kurang dekat 340 buku surat semuanya.
anda boleh selak semua buku perlembagaan PAS tersebut. Tolong beritahu saya fasal berapa, seksyen berapa, kurungan berapa dan sebagainya. Perlembagaan PAS yang menyatakan asbab penubuhan PAS, asbab perjuangan PAS ialah untuk menentang UMNO. Tolong beritahu saya. Di manakah dalam perlembagaan PAS? Di manakah dalam piagam PAS? Yang perjuangan PAS semata-mata adalah untuk melawan UMNO. Tak ada. Kita tidak diwujudkan untuk melawan UMNO, tuan-tuan dan sekalian. Walaupun kita wujud kerana orang kata apa, penentangan kita sedikit tentang betapa sekelurnya UMNO pada ketika itu. Tetapi kewujudan kita bukan untuk menentang UMNO. Anda jangan menggunakan amanat Haji Hadi yang diambil sekerat itu saja sebagai mantra anda. Kalau dulu orang UMNO menggunakan amanat Haji itu, dan sekarang anda pula seolah-olah macam menggunakan benda itu. Perjuangan boleh berubah. Dulu kita boleh bertarung dengan UMNO dan sekarang kita boleh bertarung dengan UMNO. Macam anda juga. Dulu DAP kata Mahathir itu hantu paling besar dalam Malaya. Tetapi kini anda menjual Mahathir sebagai calon Perdana Menteri. Dan disebut oleh penemanggil kita Khairi tadi yang anda tak dengar tadi. Dulu Anwar 20 tahun meringkuk penjara kerana 20 tahun disiksa dan juga dianiaya oleh Mahathir. Katanya lah dianiaya oleh Mahathir. Tetapi Anwar boleh pula mempertahankan Mahathir pada ketika ini. Perjuangan boleh berubah. Jadi kalau anda nak menuduh PAS dari anti UMNO kepada memeluk UMNO, saya boleh katakan juga anda dulu anti Mahathir. Anda dulu cukup marah dengan Mahathir. Mahathir itu ultra Melayu. Tetapi sekini anda bukan saja melutut, anda bukan saja memeluk, anda cium tapak kaki Mahathir. Jadi mana kita nak letak muka? Jangan cerita benda yang dulu-dulu. Semalam Surendra Soren tak habis-habis cuba untuk mengaitkan siapa yang merasmikan kilang arak. Jangan cerita benda dulu. We are talking here and now. Kita cerita tentang apa yang berlaku sekarang. Kita cerita apa yang kita tengah hadapi. Apa yang bakal kita hadapi. Kita jangan cerita benda belakang. Kalau kita asyik cerita benda belakang, kita tidak akan ke depan. Orang bawa kereta sekali-sekala saja dia pandang cermin sisi belakang. Nak tengok ada kereta cucur ke tak. Kan dan sebagainya. Tengok trafik. Tapi most of the time, kita akan pandang cermin depan. Sebab itu hala tuju kita. Itu kisah dia. Jadi anda jangan membawa kisah anti UMNO dulu, kini memeluk UMNO. Dan saya boleh pulangkan kepada anda. Dulu anda anti Mahathir, kini anda peluk Mahathir. Ini anda cium Mahathir, anda julang Mahathir. Sampai meletakkan Mahathir itu di sebelah Cheng Man Hin ketika Kongres DAP. Kami pun tak pernah letak Zahid Hamidi sebelah Tunku Rojadi. Kami pun tak pernah letak Zahid Hamidi atau Najib Razak di sebelah Hashim Jassin sekarang ini. Ataupun masa dulu Harundin. Tak pernah. Masa Muktamar PAS tak pernah. Pemimpin UMNO datang, mereka datang sebagai pemerhati. Ada dua ada di bawah. Tetapi ketika muktamar mereka belah. Mereka tak boleh masuk, mereka bukan ahli PAS. Tetapi DAP yang dahulunya mengatakan Mahathir itu hantu paling besar dalam Melaya. Lee Kuan Yew siap kata Mahathir ini anak banyak kaya. Macam mana dia punya anak banyak kaya? Dia lagi muda dari Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew umur 50 lebih pun tak kaya-kaya. Anak dia pandai berniagakah? Banyak hebat. Tetapi orang inilah yang anda pilih-pilih satu ketika dahulu. Anda letakkan di sebelah pengerusi tetap anda. Kelakar. Kelakar. Kita ada panggilan dan insya-Allah lepas ni akan dengar suara dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ya. Oi, dalam seminggu ni panas tu aku dekat PKR ni. Panas. DAP tu memang aku dah pegang lah. Tapi dengan PKR ni dalam seminggu ni, tambah-tambah hantu gigi tu. Dia duk komplain, duk kutuk pah lah. Tu yang aku buat aku geram ni. Hantu gigi memang macam tu. Kalau dia tidak memunculkan diri, orang tak tahu dia tu hantu. Okay, cuma malam ni aku nak bagi pandangan aku lah. Aha. Okay, dasar ataupun perlembagaan PAS ni senang ya. Aha. Kita ambil rumusan dia, Avatar. Betul, Avatar. Agama bangsa tanah air. Dia utamakan prinsip dia first agama. Agama Islam. Itu yang perjuangan dia. Lepas tu automatik bangsa Melayu, ketuanan Melayu ke, Kesultanan Melayu ke, raja-raja ke apa semua. Aha. Lepas tu tanah air, benda-benda yang berkaitan dengan dasar-dasar yang tak apa-apa macam liberal ke, apa semua. Tu PAS perjuangan tu dah lama dah.
PAS tak lari pun daripada perjuangan dia, daripada mula penungguan sampai sekarang. Mungkin taktikal ataupun strategi itu berubah-ubah ikut keadaan semasa politik. Dasar dia tak pernah berubah. Jadi jangan siapa-siapa sama-sama pembangkang yang pro DAP ni tak usah duk bangkang kata PAS ni dia lari perjuangan ke apa. Tu semua tu semua apa meroyan lah. Sebab dalam seminggu 2 minggu ni dah keluar dah bukti-bukti sebab apa kejatuhan PHDAP ni. Betul. Banyak sangat aku nak bukti, pesan banyak kat- sangat. Aku nak pesan kat PKR, DAP, PAN sekali. Yang hampa meroyan dalam seminggu ni, tambah pula kemarin hari ni keluar gambar-gambar pasal Tun sendiri. Yang dia buat plan sampai setubuhnya PM setubuhnya PM ni untuk buat coalition semua ahli parti ni untuk tubuhkan kerajaan perpaduan. Bukannya yang sebelum Unity Government tu kan. Sebenarnya Tun sendiri pun dia nak perjuangkan, bukan kata aku nak backup Tun. Tapi mula-mula asal perjuangan bersatu tu pun, yang sebelum langkah Sheraton tu, yang apa duk tuduh kata langkah Sheraton tu, sebenarnya bersatu pun dah sokong dah kalau hampa tengok pada gambar tu dan keterangan-keterangan dia. Nak utamakan Avatar sebab tu tak mau ada DAP. Betul. Tapi last minute Tok Dek dia pusing, dia twist. Sebab tak tahulah dia dapat ancaman daripada DAP ke apa ke. Masa tu pasal apa? Itulah macam takut PKR, kan. Aku pelik tahu masalahnya. Pasal apa PKR masa tu tak dijemput pun, PAN tak dijemput pun. Betul. Mana ada Hampa masa kena Abu sedar. Anwar tak ada. Hampa kena sedar PKR PAN, hampa kena sedar. DAP tu memang tolak tepi lah. Tu tak panggil hampa pergi rumah dia. Betul. PKR dengan PAN ni tak dijemput langsung pun. Sebab hampa dasar hampa bukan hampa nak perjuangkan Avatar. PKR apa yang hampa nak perjuang? Nak perjuang liberal ataupun perjuangan just nak bagi Banon tu jadi PM saja. Itu ya perjuangan hampa. Tak usahlah dia nak bohong rakyat. PAN apa perjuangan hampa? Entah apa-apa berapu yang hampa ni. Aku dalam seminggu ni aku geram kok, tapi malam ni baru ni sebelum ni memang aku bagi pandangan slow tapi bila dah jadi macam ni geram kok aku. Lepas tu aku tengok Tak apa, geram lepaskan geram. Tak apa, tak masalah. Aku tengok live sekejap 5, 6, 7 minit gitu lah. Live hantu gigi aku buka-buka dia tengah duk kutuk PAS. Aduh, bengang aku. Itu je modal dia pun. Dia tak ada modal lain. Itu yang aku nak kongsi malam ni. Baik, insyaAllah. Kepada semua viewers, aku nak pesan sekali lagi lah. Kita orang Melayu jangan berpecah belah dah lagi. InsyaAllah. Ada parti baru ke apa semua tu pecah belah dah. Dan yang utama, siap sedia, tak kira peringkat mana pun. Dan kepada semua ahli keluarga, mak opak, viewers, tolong daftar mengundi dengan secepat mungkin. Daftar mengundi ataupun nak pindah tempat mengundi ke apa. Betul. Buat secepat mungkin yang tu. Lepas tu kepada malah umat lain, RBA, PKR ke, PAN ke, DAP ke yang masuk dalam live ni, kalau kata nak komplain ke apa ni, call dia. Betul. Kita buka talian. Kita tak tutup. Jangan risau. Call dia. Bagi fakta-fakta yang ni. Bukannya setakat hampa nak bagi komen-komen ni. Betul. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malam ini luahan perasaan daripada Encik Sobri kita. Tapi betul pun tuan-tuan puan-puan sekalian. Memang betul apa yang dikatakan. Okey. Kalau kita perhatikan daripada gambar kita terjadi itu, walaupun melibatkan pemimpin Melayu, kenapa Mahathir tidak memanggil PKR dan juga PAN? Sebab mereka tahu PKR dengan PAN ni tak boleh pakai. Itu je. Memang tak boleh diharapkan untuk menjaga alik bata ni. Jaga bata. Tak adalah. Tak boleh jaga agama bangsa tanah air. Memang tak akan jaga. Itu kisahnya. Baik. So, kita akan terus sambung dengan apa yang Liu Ying-tiong. Okey. Dia dah kata anti UMNO kini mula UMNO. Kita dah cakap dah. Image Islam dalam politik. Basically-nya orang kata apa? Dia nak kata image Islam pasti terjejas kerana kita menyokong orang kata apa? Menyokong pencuri dan sebagainya lah dia kata. Nombor satunya Liu Ying-tiong, image Islam ini bukan sekadar kata-kata tetapi dengan pelaksanaan. Tahu tak?
Macam PAN, mereka membawa imej Islam rahmatan lil alamin. Tetapi satu dunia tahu yang PAS ini cuma rahmatan lil DAP saja. Jadi itukah imej Islam yang anda maksudkan? Dan anda mengatakan tentang benda ini digunakan untuk mencuri wang di YMDB. Sekali lagi anda menggunakan perkataan ketika sukuk digunakan untuk mencuri wang YMDB. Saya nak tanya anda, berapa jumlah wang yang telah dicuri? Siapa yang telah disabitkan mencuri? Dah confirm ke belum dakwaan mencuri itu telah disahkan oleh mahkamah dan sebagainya? Ada tak sesiapa yang dah masuk dalam penjara kerana mencuri wang YMDB? Anda hendak menyakapkan benda ni. Anda telah melakukan satu benda yang saya boleh tuduh anda sebagai menghina mahkamah ataupun subjudis sebenarnya. Kerana ketika ini pembicaraan Najib Razak masih berlangsung. Dan memang saya difahamkan sangat-sangat sebenarnya pendakwa raya tidak ada kes pun terhadap Najib Razak dan sebagainya. Tetapi anda masih lagi nak menggunakan perkataan wang MDB ini dicuri dan sebagainya, dan kita seolah-olah macam menghalalkan kecurian dan sebagainya. Tetapi kita nak tanya juga, berapa jumlah yang dicuri? Siapa yang mencuri? Siapa yang dah ditangkap? Siapa yang disabitkan? Seorang pun tak jawab. Itu je. Dan kalau nak cerita tentang mencuri dan mencuri ini, tuan-tuan puan sekalian, kita juga tidak mahu untuk bersekongkol dengan mereka yang ada skandal terowong. Kita juga tak bersekongkol dengan mereka yang ada skandal banglo. Betul tak? Dan terkini kita juga tidak mahu terlibat dengan orang yang ada skandal dengan broker. Broker di Kuala Lumpur. Tu kisahnya. Jadi kalau nak cerita tentang curi-mencuri ini, anda janganlah menyalak-nyalak tetapi ekor anda bergelumang tahi. Faham tak peribahasa Melayu? Saya perhatikan anda punya bahasa Melayu macam agak okey. Jadi saya berikan satu peribahasa kepada anda. Jangan jadi macam anjing yang hanya menyalak tetapi ekor bergelumang tahi. Faham tak maksudnya? Anda menyalak kawan lain tetapi sebenarnya buntut anda sendiri penuh dengan najis. Jangan macam tu. Baik. Kemudian kita nak tengok lagi, 1+1 tidak semestinya bersamaan dengan 2. Dia kata macam ni, 1+1 tidak bersamaan dengan 2. Betul. 1+1 ni kadang-kadang boleh jadi lebih. Dan yang pentingnya, PAS dengan UMNO dia kalau bergabungkan, bukan sekadar PAS dan UMNO, tetapi ianya juga mewakili suara Islam di seluruh negara, insya-Allah, tuan-tuan puan-puan sekalian. Saya nak baca komen-komen tuan-tuan puan-puan. Okey. Saya baca ke satu komen ni tuan-tuan puan-puan sekalian. Baik. Daripada Norsha DZNZ, ada menghantar ke WhatsApp kepada saya. Terima kasih kerana hantar WhatsApp. Tapi macam saya katakan, luar daripada live saya tak tengok sangat phone ni. Luar daripada betul live saya tak tengok sangat phone yang 016766 ni. Saya cuma tengok live ini masa ketika tengok WhatsApp ke apa ke, masa ketika kita live. Alright. Pakatan Harapan terutamanya Ronnie Liu dari DAP sering mendesak agar Tun M cepat-cepat menyerahkan jawatan PM kepada Anwar Ibrahim, dan begitu juga dengan segelintir ahli DAP PKR yang tidak bersetuju dengan penyerahan kuasa tersebut kepada Anwar Ibrahim. Pada pandangan saya ketika itu, dengan jelaslah bahawa dalam PH sebenarnya tiada muafakat yang kukuh dan baik saling tidak mempercayai antara satu sama lain. Maka sewajarnya PH harus berkubur. Betul. PH ini sebenarnya nampak mereka bersatu, tapi mereka sebenarnya tidak langsung bersatu. Mereka cuma mewujudkan satu geng yang rapuh semata-mata untuk mengamburi mata rakyat, kononnya mereka adalah gabungan yang kukuh. Tetapi kita dapat lihat daripada day one, cacah merbah itu telah berlaku dalam Pakatan Harapan. Dan bila mereka cacah merbah, bila mereka jadi kerajaan dengan keadaannya cacah merbah, maka yang menjadi mangsanya adalah rakyat Malaysia. Itu kisahnya. Baik. DAP mati-mati nasihatkan PAS dan kawan UMNO, sama juga mati-mati mereka pertahankan LTTE. Pengganas dia, pemecah belah pun dia, DAP Parti Dajjal daripada Firdaus Ibrahim. Ada orang minta saya tolong komen pasal LTTE, dan saya mengharap sangat tuan-tuan puan-puan sekalian, mungkin kita tengok juga adakah boleh pejabat pegawai negara untuk membuka kembali kes-kes pembicaraan terhadap penyokong-penyokong LTTE yang telah ditamatkan oleh Tommy Thomas satu ketika dahulu. Kita harapkan pembicaraan ini berterusan, kerana walaupun LTTE ini dikabarkan tidak lagi orang kata apa, bergerak secara aktif sebenarnya, dan mereka ini cuma macam tinggal kenangan saja, tetapi benda yang sama juga kita boleh katakan terhadap Al-Arkam dan sebagainya. Al-Arkam dalam berkubur, tetapi ada juga orang yang ditahan kerana orang kata apa, konon-kononnya tidak ikut ajaran Arkam dan sebagainya, ataupun Al-Ma'unah, ataupun apa sahaja pertubuhan pengganas yang dikaitkan dengan Islam, selagi orang itu ada kaitan walaupun pertubuhan itu telah pun tamat, mereka masih lagi ditangkap. Dan kita harapkan pasal LTTE ini juga, jangan lepaskan mereka yang masih lagi menyembah senapang itu. Okey, tangkap mereka semua dan bicarakan mereka atas tuduhan mereka boleh melakukan keganasan. Bukan tak ada.
Mereka terang-terangan pun mengaku mereka menyokong LTTE. Dia siap kata, what you going to do? I'm support LTTE. What you going to do? Orang Malaysia. So kita kena wajib bicarakan. Selepas habis masalah COVID ini, insya-Allah sekiranya Perikatan Nasional masih mengekalkan diri sebagai kerajaan, saya harapkan mereka dapat mengambil tindakan yang sewajarnya kepada para penyokong LTTE ini, insya-Allah. Baik. Kita baca komen khadamiyah. Itulah bahasa baru kita lah. Tak ada trademark boleh gunakan khadamiyah. Okey. Kurang ajar. Alright, tuan-tuan sekalian, kita baca. Cakap macam tim kosong tak kena duit biasalah. Okey, the thing is tuan-tuan puan-puan sekalian, jangan risau. Tak ada siapa nak bagi aku duit pun. Okey, kerana aku ni bukan siapa-siapa. Aku ni cuma seorang yang kata apa, saya cuma netizen biasa. Aku cuma seorang pemerhati politik biasa yang tak ada jawatan dalam mana-mana parti, dan aku pun tak berminat untuk bertanding sebagai calon pilihan raya di mana-mana sahaja. Dan kita nak minta juga kepada saudara Hafizal Mukmin Muhammad Yunus ini untuk menghubungi kita di talian 0167662616. If you have something to say it to my face. Alright. Baik, kita baca komen jawab tuan-tuan sekalian. PAS memang wujud untuk lawan UMNO sama macam Anwar berfikiran untuk lawan Tuan M. Tak betul. Tak betul sama sekali PAS memang wujud untuk lawan UMNO. Tidak. PAS wujud sebagai pengimbang kesekularan UMNO pada ketika itu. Okey. PAS memang wujud untuk menyeimbangi kesekularan UMNO pada ketika itu. PAS membawa wadah Islam. Tertubuhnya PAS hasil daripada muzakarah Persatuan Ulama Malaya. Jadi tak betul bila kita nak katakan PAS ini wujud semata-mata dalam UMNO. Tidak. Memang tak betul. Tetapi kalau kita nak katakan penubuhan PKR untuk menentang Anwar Ibrahim, menentang Mahathir Mohamad dengan lawangan reformasi, ya, itu ada kebenarannya. Memang kita semua tahu apakah titik tolak penubuhan PKR. Okey. Tetapi tuan-tuan sekalian, ada juga komen mengatakan bahawa tapi kini PAS dengan UMNO dah kawan, tapi Anwar Mahathir masih lagi berlawan. Jawapannya, kenapa Anwar Mahathir berlawan? Mereka berlawan bukan kerana prinsip, bukan kerana ingin mempertahankan rakyat, tetapi ingin merebut jawatan. Itu sahaja. Pertembungan antara Anwar dengan Mahathir yang berlarutan sampai ke hari ini adalah semata-mata untuk merebut jawatan Perdana Menteri. That's all. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Pertaurangan mereka cumalah untuk kedudukan tertinggi dekat kerajaan Malaysia. Itu sahaja. Tidak ada alasan lain. Jikalau ada orang mengatakan sebaliknya, orang itu sama ada berdulsi ataupun terlebih ketum. Itu sahaja. Baik. Kita baca komen jawab tuan-tuan sekalian. Kejap ya. Sebelum kita baca lagi komen-komen yang ada dekat kita punya, orang kata apa? Bro, cuba komen ada audio Muhyiddin Yassin yang tersebar bagi jawatan pengurusi JLC pada MP UMNO. Okay, the thing is tuan-tuan sekalian, audio sekarang ni semua memang main audio belaka lah. Okay, memang main audio belaka. So, kita just cakap satu benda. Andai katalah kalaulah Muhyiddin Yassin itu dikatakan memberikan jawatan JLC pada UMNO ini dengan secara rasuah untuk mereka kekal sebagainya, SPRM sentiasa membuka pintunya untuk, orang kata apa, untuk menyiasat sebarang dakwaan salah laku. Itu sahaja kita dikatakan. Okey, tetapi jangan risau, audio Muhyiddin Yassin ini tak sekuat mana, tidaklah sehangat audio Mahathir yang setuju untuk keluar daripada dengan Pakatan Harapan dengan mengatakan saya pun tak suka Anwar, saya pun tak nak DAP. Itu lagi kuat. Jangan risau. Itu kisahnya. Baik. PAS nak buat undang-undang Islam, PAS UMNO jadi parti UMNO di kerajaan dengan pelbagai RIT. So kenapa PAS lawan dengan UMNO dia dulu lagi? Sebab jatuhkan UMNO lah. Kita nak jatuhkan UMNO bukan kerana namanya UMNO. Aku nak guna perkataan Tuan Guru Jadi. Kita lawan UMNO bukan sebab nama je UMNO. Kita lawan UMNO kerana mereka cuba. Ayat Tuan Guru Jadi ialah mengekalkan perlembagaan kafir. Masuk kat sini ialah bukan perlembagaan yang kita ada sekarang ini yang UMNO kekalkan kita lawan. Tak. Kita tak lawan perlembagaan. Maksud dia ialah dia cuba untuk memastikan undang-undang Islam ini tidak dilaksanakan. Itu sahaja. Tahu tak? Dia menolak undang-undang Islam UMNO pada ketika itu. Dia memang tak nak undang-undang Islam. Dia memang nak wujudkan sekularisme dekat Malaysia ini pada ketika itu. Kerana itu kita lawan UMNO. Very simple. Okay? Tetapi kalau ketika dulu dia memang bersikap macam tu dan sekarang dia lebih lunak untuk Islam sebagainya. Kita nampak perubahan UMNO. Sejak zaman Najib menjadi Perdana Menteri, kita nampak perubahan tu sikit sebanyak semakin lama semakin ada. Kita nampak di bawah Najib ni kita nampak ada kluster untuk Islam dan sebagainya. Kita nampak satu perubahan yang cuba dibawa oleh UMNO untuk lebih dekat dengan Islam. Untuk lebih dekat
dengan para ulama' dan sebagainya. Kita nampak benda tu. Even dalam banyak-banyak Perdana Menteri UMNO, yang paling terbuka ialah Najib. Yang paling terbuka. Jadi dari itulah kita nampak ada sedikit perubahan-perubahan, dan hikmah kekalahan UMNO Barisan Nasional sewaktu PRU ke-14 ialah mereka mampu untuk menggunakan kekalahan tersebut sebagai muhasabah diri. Dan itu yang membentuk Muafakat Nasional pada ketika ini. Kita bukan lawan UMNO kerana namanya UMNO. Kita tak lawan kerana UMNO. Banyak sahaja orang yang ada dalam PAS ketika ini yang bekas UMNO. Kita tak ada masalah pasal tu. Sebab kita bukannya lawan UMNO kerana namanya UMNO. Nama je UMNO, oh aku reject. Tak, bukan macam tu. Jadi kalau ada ahli PAS yang berpandangan macam tu, bermaksud mereka tidak betul-betul menghayati perjuangan PAS. Jadi kalau ada ahli UMNO yang reject kerana dia tu UMNO, kan? Jika ada ahli PAS yang reject, kau ada UMNO, aku reject kau. Padahal orang UMNO tu mungkin baik, katakan. Maknanya orang itu tidak menghayati betul-betul perjuangan PAS. Kita tak nafikan. Dalam mana-mana parti politik atau pertubuhan, mesti ada orang yang berlebih-lebih. Mesti ada orang yang terlajak faham ataupun terlajak buat dan sebagainya. Macam contohnya, kes kita ulang balik lah. Kes solat dua imam dan sebagainya. Okay. Kes solat dua imam ini pun terhasil daripada kejahilan mereka memahami perjuangan PAS. Kita tak pernah kata pun sembelihan PAS itu. Pemimpin PAS, kita tak pernah menyatakan yang sembelihan arwah UMNO itu haram dan sebagainya. Tetapi itulah pemahaman yang singkat yang telah dispin-spin sampai menyebabkan ada di kalangan orang PAS yang pada ketika itu mungkin agak taksub dengan pandangan mereka, menyebabkan mereka bertindak di luar batas ummah, kalau kita panggilkan macam tu. Jujur aku cakap, semasa aku bernikah dengan isteri aku yang pertama, masa itu bapa mertua aku, arwah bapa mertua aku ialah orang UMNO, orang kuat UMNO. Pernah bertanding jangan naib ketua bahagian pun. Naib ketua bahagian Goping masa tu. Pernah bertanding untuk jawatan itu. Maknanya dia memang kuat gila dengan UMNO. Tetapi aku orang PAS. Bini aku orang PAS. Kita tak ada pula putus hubungan. Tak ada pula bila aku balik kampung contohnya, aku tak layan dia. Aku tak gerti kat dia. Atau benci dia ke apa sebab dia UMNO. Tak ada. Sebab kita faham. Dia UMNO, aku PAS. Tapi nak macam mana? Berbeza pandangan tidak akan menyebabkan putus persaudaraan. Itu saja. Orang PAS yang berakal sejahtera, insya-Allah dia akan faham benda ni. Dan Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Hadi, sentiasa cuba untuk menunjukkan contoh yang baik. Bagaimana beliau tidak bermusuh dengan siapa, tidak berdendam dengan siapa. Sesiapa sahaja yang dulu pernah menghina beliau atau mengutuk beliau tetapi ingin mengulurkan salah perdamaian, dia hulurkan. Tak ada masalah. Tuan Guru Haji Hadi cuba menunjukkan keluar yang baik. Yang kita kena teladani sebenarnya. Kita tak nafi tau. Semasa mula-mula UMNO dengan PAS cuba bersatu dalam Muafakat Nasional. Terutamanya masa ketika PRK Cameron Highlands. Kita nampak ada beberapa orang PAS yang mengalirkan air mata kerana tak sangka akhirnya aku terpaksa undi UMNO. Dalam hati mereka macam berbelah bagi. Nak undi tak nak, nak undi tak nak. Dan puak PAN, kan, Pakatan Harapan dan PAN, mereka cuba untuk meracun pemikiran ahli-ahli PAS ini. Kau tengok PAS dah lari. Nampak kita sokong UMNO. Nampak dulu kita lawan UMNO bagian Arab, sekarang kena undi UMNO sebagainya. Ada juga di kalangan orang-orang PAS ini dah mula goyang. Goyang tahu bila kita mula-mula nak geng UMNO dulu. Goyang gila. Bukan benda yang orang kata apa, benda yang main-main ni. Memang ramai gila yang goyang. Ada di antaranya aku kenal personally pun goyang gila. Sampai dia kata, maknanya betul lah tuduhan dulu yang PAS memang nak geng UMNO. Tantas 90 juta betul. Dah sampai tahap macam tu sekali dia punya goyang. Ada di antara mereka yang aku sekeh on the spot. Bukan sekeh mulut tau. Aku sekeh pakai ni. Perapam. Bangang ke apa kau ni. Daripada depan mata aku sekeh macam tu. Tapi kita cakap elok lepas tu. Kita cakap. Kena faham tu tak benda ini. Kita berkawan dengan UMNO. Benda ini bukan satu keputusan yang senang nak dibuat. Tetapi kita tengok sekarang. Perhatikanlah lagi 2-3 bulan. Masa tu Pakatan Harapan dah 5-6 bulan macam tu. Perhatikan lagi 2-3 bulan. Kedudukan Islam dan juga Melayu kat Malaysia ni akan betul-betul goyah. Dan time tu, engkau masih lagi fikir tentang tak nak kawan UMNO sebab dulu UMNO jahat. Kau fikir macam tu ke? Kalau Rasulullah boleh menerima kembali Wahsy. Tahu tak? Boleh memaafkan Wahsy. Walaupun Wahsy itu membunuh Sayyidina Hamzah. Apatah lagi kita. Umat Islam dendam dengan Wahsy bang kerana dia bunuh Sayyidina Hamzah. Tetapi bila dia masuk Islam, umat Islam pelan-pelan okey kita boleh terima lah, boleh terima, tak masalah, boleh terima. Tapi
Tak geng, berhati-hati lagi tak boleh terima. Dan bila Wahsy berjaya membunuh Musailamah Al-Kazzab, masa itu dia diulang sebagai wira. Kena ingat kisah tu juga. Perjuangan parti ialah parti, tuan-tuan dan puan. Yang menghidupkan parti ialah orangnya. Kalau dalam parti itu dikelilingi oleh orang-orang yang taksub dan orang-orang yang berlebih-lebihan, dan parti itu akan menjadi ekstremis. Tetapi kalau parti itu diketuai dan juga dibawa oleh mereka yang progresif, dibawa oleh mereka yang berfikiran sejahtera, yang dibawa oleh mereka yang mengamalkan budaya politik matang dan sejahtera, insya-Allah kita akan menerima hasil yang baik. Itu yang benda yang aku cuba tekankan. Berapa ramai kawan-kawan aku dulu sampai aku bergaduh dengan diorang kerana mereka tak boleh terima yang PAS dah geng dengan UMNO. Tetapi sekarang lihatlah berjadi. Ternyata apa yang dirancangkan oleh Tuan Guru Hajadi menjadi satu benda yang sangat-sangat orang kata apa diterima ramai sebenarnya, tuan-tuan sekalian. Kita dah nampak penerimaan rakyat terhadap PAS dan juga UMNO ini semakin lama semakin bagus. Ditambah pula dengan kita bekerjasama dengan Muhyiddin dan juga Perikatan Nasional, lagilah kita terima sebagai oleh rakyat sebagai satu gabungan yang baik, insya-Allah. Jadi kita teruskan kerja kita yang baik. Saya nak puji kerajaan kita sekarang yang memang tidak langsung berpolitik sangat. Saya nak puji sebenarnya. Teruskan kerja yang baik. Buat saja kerja anda. Jangan pedulikan politik yang daripada Pakatan Harapan. Baik. Okey. Kita nak bacakan satu orang kata apa? Satu kronologi dan juga satu ulasan daripada sahabat kita Izzah Zamri berkenaan dengan kronologi wujudnya New Coalition. Malam ini tajuk kita adalah segalanya salah Mahathir, betul? Dan benda ini tidak lari dengan perkataan segalanya salah Mahathir. Baik. Kongres Bumiputera yang melibatkan pimpinan PAS, UMNO dan Bersatu dalam beberapa kluster. Ingat tak kita pernah buat Kongres Bumiputera? Okey. Itu adalah antara pemula. Itu adalah first bibit-bibit utama yang kita nampak yang kita nak bersatu. Ummah nak bersatu. Kemudian viral. Selepas itu video Aziz Bari, macam mana kita tahu, ada tebing tinggi daripada DAP yang hendak menjatuhkan Faizal Azumu, iaitu ketika itu Menteri Besar Perak, sekarang pun still MB Perak. Okey, mula-mula kongres itu. Kemudian viral pula video Aziz Bari nak jatuhkan Faizal Azumu, nak jatuhkan Peja. Kemudian viral lagi video Peja pula menyatakan pentutupan terlampau DAP dan juga berkenaan dengan hak milik kekal kampung baru dekat Perak. Okey, yang first pasal kongres, lepas tu viral video Aziz Bari, yang ketiga viral video Peja yang dok kutuk DAP, yang meluahkan perasaan dia tak puas dengan DAP sebab banyak sangat buat tuntutan yang melampau. Itu dah mula kita nampak macam pergeseran antara Bersatu dan juga DAP. Kemudian ditambahkan pula kronologi ini dengan bibit-bibit perpecahan tim Azmin dan juga tim Anwar dalam PKR. Itu menambahkan lagi rencah. Sebab semua orang tahu yang Azmin dan Anwar memang tak belaga angin, walaupun dulu Azmin ni merupakan orang yang paling setia pada Anwar. Tetapi Anwar dicocok oleh orang-orang di bawah dia, sentiasa memandang serong kepada Azmin. Anwar nampak Azmin bukan lagi sebagai teman yang setia, tetapi sebagai lawan yang mesti jatuhkan. Okey. Tambah pula Azmin ni pun memang bijak politik dalam PKR. Dia letak orang-orang dia sebagainya, dan Anwar nampak benda ini akan mengancam kedudukan dia. So, perpecahan tu dah mula berlaku. Kemudian dibawa pula dengan Kongres PKR kat Melaka yang paling teruk dalam sejarah, tuan-tuan puan-puan sekalian. Paling teruk, kongres yang paling tak apa-apa, dengan kepala pecah, dengan rusuhan, dengan apa semua, dengan segala benda lah. Kongres PKR 1 Malaysia masa tu memang sangat teruk. Sampai tercampak keluar tingkap semua ada. Memang rekod tak pernah kongres campak keluar tingkap. Ini kau ni nak buat kongres mesyuarat parti ke nak buat mesyuarat tingkap? Itu masalahnya. Kemudian bila dah kongres paling teruk itu, bibit perpecahan itu semakin besar. Kemudian dikejutkan pula dengan berita tim Azmin lari daripada mesyuarat PKR, berjumpa sesama mereka dekat Renaissance Hotel. Ketika kongres jugalah. Pada malam kongres tersebut, yang kongres ni tempat lain, tapi Azmin ada tim pergi jumpa dekat Renaissance Hotel. Itu dah nampak sangat perpecahan dia. Dan kemudian akhirnya berlakulah satu benda yang ramai orang gerakan sebagai langkah syaitan. Dan saya nak tambah satu langkah syaitan itu ialah move daripada Mahathir untuk memanggil semua pemimpin-pemimpin Melayu
untuk berjumpa dekat rumah beliau untuk membincangkan tentang kemungkinan untuk mewujudkan satu gabungan yang didominasi oleh Melayu dan Islam. Macam saya cakap tadi, mewujudkan satu gabungan politik tanpa DAP. Okey? Dan coalition baru ini wujud sebab dua benda secara asas dia. Pertamanya ialah kerakusan DAP dan juga desakan otak reformis agar Mahathir memberikan jawatan kepada Anwar. Itulah punca utama coalition baru ini sebenarnya. Boleh dikatakan dua inilah sebab yang terbesar. Sebab kerakusan DAP dalam Kerajaan Pakatan Harapan dan Mahathir merasakan dia tidak mampu lagi untuk kontrol DAP pada ketika itu. Dan juga desakan otak reformis, Mahathir dah rimas, asyik bila bagi jawatan, bila bagi jawatan sebenarnya. Patutnya dia nak Mahathir nak mengekalkan kuasa dia nak wujudkan satu coalition baru. Okey? Dan punca utama huru-hara politik negara ini, kalau ikut mengatakan penulis ini ialah hasutan Syed Saddiq kepada Tun Mahathir dan juga U-turn yang dilakukan oleh Mahathir ketika yang kata apa politik embroil itu serta keegoan Mukhlis Mahathir. Tiga benda ini menyebabkan huru-hara politik Malaysia mengikut pandangan penulis di sini. Baik. Dan kemudian sebelum berlaku kelangkah Sheraton, berlaku pergaduhan antara PPBM dan juga DAP lah sebenarnya. Dan krisis ini makin teruk apabila dua adun DAP ditahan apabila dikaitkan dengan LTTE. Okey, di mana pimpinan DAP secara lantang mengkritik kerajaan, terutamanya Kementerian Dalam Negeri di bawah Muhyiddin Yassin, di mana Muhyiddin Yassin secara tegas bahawa dua orang ini dituduh. Ini memang dah nampak perpecahan yang sangat besar sebenarnya. Kita ingat peristiwa ni. Masa tu memang bergaduh besar antara Bersatu dengan DAP. Sebab apa? LTTE inilah. Dua adun DAP ditahan atas kaitan dengan LTTE. Dan ketika DAP mendesak supaya dua adun ini dibebaskan, Muhyiddin berkeras agar mereka ini dibicarakan dan juga dituduh sebagainya, dan ini menyebabkan pergaduhan yang sangat-sangat besar. Dendam DAP terhadap Muhyiddin tidak padam sejak itu. Dan hal ini membuatkan para ahli MPT atau Majlis Pembinaan Tertinggi Bersatu memang tak senang langsung dengan DAP selain dia orang tak senang PKR. Minum sekejap. Gatal tekak aku. MPT Bersatu dah bersuara. DAP ni memang kita teruk dah. PKR memang kita dah tak geng. DAP ni kita teruk dah. Macam mana cerita ni? Dan itu yang menyebabkan perpecahan PH, Pakatan Harapan, semakin lama semakin membesar. Dan ini ditambahkan lagi tuan-tuan puan-puan sekalian, PAS agak terbuka dengan Mahathir. PAS ni boleh terima Mahathir lagi, tak ada masalah. Even UMNO pun pada ketika itu walaupun ada sedikit perasaan tak puas dengan Mahathir, tapi boleh terima Mahathir lagi. Oleh kerana PAS yang terbuka untuk terima Mahathir sebagainya, menyebabkan DAP dan juga Anwar tidak senang hati dengan Mahathir. Okey. Macam KL Summit itu. Ingat tak KL Summit dulu, KL Summit kan? Tuan Guru Hajadi Tun jemput Tuan Guru Hajadi datang. Benda itu yang DAP dengan PKR nampak macam, wish, ya betul kan? Takkan asal jemput dia ni. Masalahnya. Dan itu menyebabkan Anwar lagi rasa macam tidak senang duduk. Dan itu menyebabkan memang Bersatu betul-betul nak keluar. That's why kita berani kata keluarnya Bersatu daripada Pakatan Harapan bukannya tanpa kerana Mahathir. Sebenarnya Mahathir rela je benda ni. Mahathir rela sangat-sangat. Memang Mahathir mahu pun. Audio yang tersebar yang mengatakan Anwar tak nak DAP, tak nak Anwar tu, Mahathir tak nak DAP, tak nak Anwar, benda itu satu indikator yang sangat-sangat jelas sebenarnya. Betapa memang Mahathir sebenarnya tidak mahu lagi mereka berdua ni. Tetapi itu soalan kita sekarang tuan-tuan puan. Kalau betul Mahathir dah tak mahu dah sangat DAP ni, kenapa sekarang Mahathir boleh bersama dengan Pakatan Harapan, bersama dengan DAP pula? Itu yang kita pelik. Kita tak faham kenapa. Adakah kerana Perikatan Nasional pada ketika itu berkeras untuk terus menamakan Muhyiddin? Dan Mahathir merasakan bahawa Muhyiddin ni tidak akan memberikan apa-apa kesenangan seperti mana yang Mahathir mahukan. Adakah itu penyebabnya? Tetapi tuan-tuan puan-puan sekalian, daripada apa yang kita ceritakan ni sebenarnya, memang kita tahu segala benda yang berlaku ketika ini adalah puncanya daripada Mahathir Mohamad. Itu sahaja. Dialah punca sebenar. Itu kisahnya. Dia itu punca sebenarnya. Itu kisahnya. Baik. Kita nak baca komen-komen je tuan-tuan puan sekalian. Kita ada puisi daripada sahabat kita Gusti Adit. InsyaAllah bila nak habis nanti tolong ingatkan saya untuk baca puisi ni. Saya tak nak baca sekarang.
And then lepas tu kita ada orang kata apa? Beberapa komen. Okey, kita ada satu peringatan yang begitu menarik sekali tuan-tuan sekalian yang diberikan oleh tadi Fadlan Ahmad, dan juga di sini di WhatsApp ini ialah Syed Aman. Dia memberikan satu peringatan sudah boleh daftar mengundi online. Di sini saya ingin mengambil kesempatan kepada tuan-tuan sekalian. Sekali lagi benda ini saya ingatkan, insya-Allah tiap-tiap malam saya akan ingatkan. Jika anda belum mendaftar sebagai pengundi, daftarlah sebagai pengundi segera. Kita tak tahu PRU ini akan berlangsung bila. Jika anda telah pun mendaftar mengundi tetapi anda mengundi di kampung, tolonglah tukar alamat mengundi, mengundilah di tempat anda duduk. Melainkan kalau tempat yang anda duduk ini memang dikuasai sepenuhnya oleh Perikatan Nasional, letak kambing pun kambing boleh menang, tetapi di kampung anda memerlukan anda untuk balik kerana di kampung anda ini dikuasai oleh DAP sebagainya, dan boleh anda kekal untuk mengundi kampung. Tetapi jika tidak, tolonglah undi di tempat anda menetap. Kepada anak-anak kita juga, tolong, kalau mereka dah cukup umur 18 tahun, dah mula boleh tanya SPR boleh daftar mengundi ataupun tidak. Umur 21 wajib daftar. Okey, 21 wajib daftar. Tolong jangan tak buat. Bangsa Cina, bangsa India, minta maaf saya bukan resis, saya nak cakap di sini. Bangsa Cina, bangsa India, mereka memang berusaha untuk menambahkan bilangan pengundi mereka. Kenapa kita mesti bermain-main lagi? Ada ramai anak-anak muda kita yang merempit di tengah jalan yang saya tak tahu mereka ini mengundi ataupun tidak. Tolong pujuk mereka, dekati mereka. Minta mereka untuk cakna tentang masa depan negara ini. Itu saja. Right. And then lepas tu kita ada satu komen tuan-tuan puan sekalian daripada sahabat kita dekat FB, iaitu Legend Man. Legend Man tuan-tuan puan. Just nak share sikit, dia kata sebab ramai yang lupa tentang apa yang Mahathir buat pada tahun 99 pada politik Malaysia, ubah sempadan undi. Mana-mana kawasan Melayu majoriti lebih 80% dipecahkan, dan tahun itu 99 BN menang sebab undi Cina dan India, sebab undi Melayu 65% pergi ke Barisan Alternatif masa itu. Betul. Pada tahun 99 kerajaan BN pada ketika itu di bawah Mahathir telah pun mengubah sempadan pengundi, menyebabkan berlakunya pemecahan kawasan-kawasan Melayu, dan masa itu memang yang menyelamatkan BN pada ketika itu ialah undi daripada kaum-kaum bukan Melayu. Dan benda itu cuba diubah kembali oleh Najib dengan cuba untuk memantap kembali sempadan kawasan Melayu pada ketika ini. Jadi kita harapkan lepas ini tuan-tuan puan-puan sekalian, kita kalau bolehlah lepas ini kita cuba cari satu solution supaya kita dapat mengelakkan gerrymandering. Gerrymandering inilah satu perubahan sempadan di mana orang yang minoriti boleh menang dengan majoriti. Nanti aku terangkan macam gerrymandering ni. Nanti benda ni panjang nak ceritakan dalam live. Baik. And then kemudian kita ada beberapa lagi kemelut politik. Okey, banyak sebenarnya tuan-tuan sekalian. Banyak sekali. Banyak sekali WhatsApp. Okey, kita ada satu sahabat kata meminta kita buka pasal isu perumahan rakyat. Semalam kita dah buka, insya-Allah. And then kemudian ada satu YouTube, insya-Allah kejap lagi kita buka. Kita cuba tengok jap. Banyak sekali orang bagi WhatsApp di kita. Terima kasih banyak-banyak kerana memberikan WhatsApp di kita. Sebelum saya nak pergi lebih lanjut tuan-tuan sekalian, kan, saya nak nak berceritakan tentang video saya yang terkini berkenaan dengan PAN. Kenapa saya buat video tersebut? Tajuk video tersebut ialah PAN ini dia sendiri buat cerita, dia sendiri sebar, dia sendiri percaya, dan dia pula sendiri sesama sendiri syok sendiri. Kenapa? Kalau anda perhatikan di kalangan trooper-trooper PAN pada hari ini, mereka cuba menyebarkan satu artikel konon-kononnya, kan, PAS ini, dua pimpinan utama PAS dan juga seorang bekas pimpinan PAS yang saya tahu yang melibatkan Tengku Rajadi dan juga Mustafa Ali, konon-kononnya telah pergi berjumpa dengan Tun Mahathir 2 hari sebelum Aidilfitri. Ayat mereka melutut kepada Mahathir untuk minta Mahathir tolong tinggalkan PAN. Diorang kata apa tau? Diorang kata konon-kononnya PAS beritahu Mahathir macam ni, tak apa Tun, kami sanggup terima PKR dan juga DAP, tetapi asalkan jangan terima PAN. Konon-konon alasan mereka, PAS kata PAS ada 18 kursi dan PAN cuma ada 11 kursi. Jadi tak payah terima PAN dan sebagainya. Jadi kita nak jawab. Kita dah jawab dalam video tadi tu, tapi nak jawab juga kat sini tuan-tuan dan puan. Itu adalah benda yang paling bangang pernah saya dengar dalam seminggu 2 ini. Saya tahu PAN memang suka buat kenyataan bangang. Saya tahu trooper-trooper mereka memang cukup suka buat cerita certot yang tak masuk di akal. Ingat tak
cerita tentang dia terdiam. Raut wajahnya seolah-olah menahan kepedihan yang teramat sangat. Air matanya bergenang. Lalu ditanyakan oleh Ling Guat Eng. Lalu ditanyakan kepada Menteri Kewangan. Cukup ke duit nak bagi BHA, nak bagi bantuan rakyat? Cukup, Tun. Ingat tak cerita Cartot tu? Itu semuanya rekayasa. Semuanya itu merupakan satu cerita rekaan, drama. Dia tahu orang Malaysia ini, terutama Melayu, suka drama. Dan Tun pun menang PRU, Pakatan Harapan menang PRU kerana drama. Drama apa? Sebab video yang Atuk nak ubah kesilapan yang mungkin pernah Atuk lakukan dahulu. Itu drama. Itu masalahnya. Dan memang Pakatan Harapan bajet drama ini akan sentiasa dapat digunakan pakai sampai bila-bila oleh rakyat Malaysia. Tapi kita nak beritahu tuan-tuan sampai satu benda. Apa yang diberitahu oleh PAN, setakat ni saya nampak dua orang pemuka utama di share, iaitu satu Jamzuri Ardani, aku sebut nama Jamzuri Ardani, dan juga Zulkarnain Abidin Al-Abiadi, orang Perlis tu. Mereka telah share benda ini. Zul Abiadi share panjang sikit, Jamzuri Ardani share pendek sikit. Tetapi matlamatnya sama. Nak mengatakan konon-kononnya PAS telah melutut dengan Tun 2 hari sebelum Aidilfitri, menyatakan tolonglah, kami sanggup bersama dengan Tun terima PKR, terima DAP, tetapi kami tak nak PAN. Seolah-olah menggambarkan bahawa PAS ini cukup takut dengan PAN, cukup jaki dengan PAN, sampai apa-apa jadi pun kami tak nak PAN. Nombor satunya kami nak cakap di sini, terus terang aku nak cakap, dan aku yakin aku boleh mewakili PAS dalam hal ni. Terus terang aku cakap, kami memang tak nak DAP dan sekutu-sekutunya. Kami memang tak nak DAP dan juga khadam-khadamnya. Kami tak nak. Sebab kalau kami betul nak DAP, tuan-tuan puan-puan sekalian, semasa Tun Mahathir menyatakan kerajaan perpaduan yang melibatkan semua parti ketika political embroil hujung bulan 2 itu, kami dah lama dah sokong Tun. Tetapi kami tak nak, UMNO tak nak. Kenapa? Sebab kami tak nak DAP. Itu kisahnya. Kalau dulu kami tak nak DAP, kenapa sekarang ini kami boleh kata kami nak DAP pula? Kau ni gila ke apa masalahnya? Gila ke apa? So, kita rasa pelik. Celah mana dia nak bawa cerita ini? Macam mana nak bawa cerita ini? Apa premis dia konon-kononnya PAS nak boleh menghadap Tun? Bila tanya bukti, tak ada bukti. Bila tanya ada tak rakaman, tak ada rakaman. Ada tak gambar, tak ada gambar. Konon-kononnya PAS jumpa dengan Mahathir, nak minta kami tak nak PAN. DAP PKR tak apalah, tapi kami tak nak PAN. Gila ke apa? Kalau DAP pun kami tak nak, tuan-tuan puan-puan sekalian, ketika kami nak bersama-sama dengan Tun, sewaktu hujung bulan 2 itu, dah sah-sah 8 pun kami tak nak juga. Buat apa kami nak tolak Tuan, tapi kami nak terima khadam? Tuan itu patut kita geng, tapi dengan Tuan pun kita tak nak, khadam jangan ceritalah. Betul cakap. Dalam banyak-banyak puak dalam Pakatan Harapan, yang paling terror buat Cartot ialah PAN. Cukup terror. Cukup pandai. Mereka memang bijak buat Cartot. Tetapi Cartot mereka ini, kalau saya nak umpamakan, ibarat peserta raja lawak yang buat lawak, dia buat lawak, dia sendiri gelak, dia syok sendiri. Tetapi juri menyampah. Penonton siap tidur lagi kat belakang tu. Itulah sebenarnya PAN kalau ikutkan. Mereka cuba buat cerita sendiri, mereka sendiri sebar, mereka sendiri percaya, dan mereka sendiri kata benda ini betul. Syok sendiri. Kelakar betul masalahnya. Tetapi yang kelakar, lagi kelakar, kalau kita rasa itu kelakar, yang lagi kelakar ada yang percaya. Penyokong-penyokong PAN percaya belaka. Kau tak percaya, kau tengoklah FB. Mereka akan ulang benda ini sampai sudah. Mereka boleh percaya. Berjangkit pula kepada penyokong PKR yang konon-kononnya ada intelijen sebagainya. Ada yang belajar pandai-pandai tapi duk percaya kat benda bangang tu. Adakah bila dengan menyertai Pakatan Harapan menyebabkan korang punya IQ jadi satu je? Elok-elok IQ 120, 115 contohnya kan? Adakah dengan menyertai Pakatan Harapan menyebabkan IQ korang ni mengalahkan IQ kucing yang telah dikasih telurnya?
Nak tanya juga benda tu. Tu kisahnya. Jadi kelakar tu tak pan ni sebenarnya. Sangat-sangat kelakar. Jadi kita nak nasihatkan ke depan lah Politik Malaysia, rakyat Malaysia pada ketika ini, mereka mendambakan politik yang berasaskan pada fakta, nombor dan data. Ya, masa PRU ke-14 korang boleh bermain-main dengan persepsi. Tetapi kini rakyat benar-benar pandang nombor, data dan fakta. Kerana itu, posting-posting Najib Razak sangat-sangat diminati oleh ramai orang. Kita perhatikan para penulis dekat FB ketika ini. Orang seperti Abdul Rahim Hilmi Zakaria. Kenapa dia diminati? Kerana fakta. Orang seperti Najib Razak. Kenapa diminati tulisannya? Kerana fakta. Ataupun seperti Lim Siansi. Tahu tak? Yang MCA tu. Ataupun Apek Cina. Mereka ini diminati kerana fakta. Bukan kerana cerita yang mereka cipta yang kita rasa, ui sonoknya cerita ni, tak ada. Mereka diminati kerana facts. Sekarang zaman orang bijak pandai. Bukan lagi zaman IQ yang rendah yang boleh dipengaruhi dengan, orang kata apa? Propaganda-propaganda Pakatan Harapan. Bukan lagi dah. Tu kisah je. Jadi kalau anda rasa anda boleh tulis benar dengan persepsi, silakan. Mungkin lepas ini kalau anda gagal lagi untuk menjadi ahli politik dan kerjaya politik anda berakhir, anda boleh berubah menjadi pengarah drama ataupun pengarah televisyen, filem dan sebagainya. Mungkin itulah kerjaya politik anda selepas ni. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak bacakan satu kenyataan media yang telah dibuat oleh Muhyiddin Yassin siang tadi. Saya rasa ramai orang yang telah baca pun. Dan bagi saya inilah kali pertama sejak Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri Malaysia, inilah the first time ever Muhyiddin Yassin mengeluarkan kenyataan media yang berkaitan dengan politik. Jadi kita bacakan. Ini menunjukkan betapa teruknya perbuatan Mahathir hingga menyebabkan Muhyiddin terpaksa bersuara. Sebelum saya nak bacakan, saya rasa macam agak kelakar bila Mahathir Mohamad masih lagi perasan dia itu merupakan pengurusi bersatu, sedangkan peletakan jawatan mereka telah pun disahkan oleh ROS dan mereka juga telah disahkan terlucut keahliannya daripada bersatu. Dan kita juga rasa kelakar kepada Marzuki Yahya yang sehingga hari ini dengan bongkaknya masih mengatakan bahawa saya masih lagi setiausaha, pemecatan saya tidak sah. Pemecatan kau sah. Engkau dipecat oleh Presiden merangkap bangku pengurusi. Itu je. Bukannya dipecat oleh setiausaha kerja. Engkau dipecat oleh Presiden merangkap pemangku pengurusi bersatu. Jadi pemecatan kau sebagai setiausaha bersatu adalah sangat sah. Jadi tak perlulah kau mengada-ngada kata kita nak panggil, kita kata Muhyiddin Yassin boleh pecat lagi lepas 30 bulan. Engkau dah dipecat. Buatlah cara dipecat. Pergi jauh-jauh, syuh. Tubuhkan parti baru. Tubuhkan parti berlima ke, berenam ke, bertujuh ke, lantang kau kat situ. Baik. Kita baca, orang kata apa, kenyataan media Presiden merangkap pemangku pengurusi bersatu iaitu Tuan Haji Tan Sri Muhyiddin Yassin. Alright. Yang Muhammad Tuan Mahathir, Mukhlis Mahathir, Syed Saddiq, Amiruddin Hamzah dan juga Mazli Malik tidak dipecat daripada bersatu, tetapi perbuatan mereka telah menyebabkan keahlian mereka terhenti dengan serta-merta. Itu first point. Terdapat banyak desakan supaya tindakan terhadap mereka diambil lebih awal, tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin mahu berlaku adil kepada semua pihak dan memastikan apa sahaja tindakan yang dibuat mestilah berlandaskan perlembagaan parti. Namun duka cita dengan pilihan yang dibuat dengan Tun Mahathir untuk terus bekerjasama dengan Pakatan Harapan, walaupun Majlis Pimpinan Tertinggi memutuskan sebaliknya, tetapi ucapkan selamat baju jaya atas pilihan Tun Mahathir. Hujan kat Banting. Okey. So maknanya memang Tun Muhyiddin dia duka cita Mahathir tidak ikut keputusan en blok bersatu. Tetapi semoga berjaya lah. Dan bersatu tidak berjuang demi mana-mana individu, tetapi demi agama, bangsa dan juga negara. Dan tidak ada mana individu yang mengatasi perlembagaan parti. Serta Muhyiddin Yassin yakin dan percaya bersatu akan terus teguh, insya-Allah. Dan juga
kata apa, Munyasin juga berdoa agar Allah memberikan kekuatan dalam menghadapi zaman yang sukar ini dan menyeru supaya kita merapatkan saf kita insya-Allah. Kalau tak dengar suara aku, sorry ya tuan-tuan dan puan sekalian, sebab kat luar ni hujan. Right. So kita bacakan satu lagi status tuan-tuan dan puan sekalian insya-Allah. Macam mana Tun Mahathir nak jadi Perdana Menteri balik? Okey. Di mana seorang MP daripada PKR menyatakan dengan jelas cuma orang yang bodoh sahaja yang akan percaya Mahathir sekali lagi selepas apa yang telah terjadi. Dan kita menggunakan perkataan Farhaj Wafa Salvador, kita tidak mahu Mahathir sebagai Perdana Menteri. Kami semua sangat jelas bahawa Anwar adalah calon Perdana Menteri kami. Iaitu, itulah kata-kata Farhaj. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita boleh nyatakan di sini secara asasnya Mahathir sebenarnya dia tidak ada majoriti. Yakinlah, jika kalau Mahathir kata dia ada majoriti, PKR akan silang dia di belakang. Kenapa? 39 MP PKR telah menyatakan dengan jelas bahawa mereka menyokong Anwar dan mereka tidak mahu pengalihan kuasa ini berlaku ketika ini. Itu kisahnya. 39 ini pasti akan salam Mahathir pada saat-saat terakhir insya-Allah. Baik. Wah, lebat hujan. Baik. Kita baca komen-komen sekejap tuan-tuan dan sekalian. Saya rasa mungkin saya akan habiskan live saya awal malam ni. Saya memang penat gila. Kan? Memang penat gila-gila. Semalam punya ngantuk tak habis lagi. Tapi insya-Allah kita akan sambung live kita pada malam besok dengan cerita lebih hangat insya-Allah. Ada orang DAP nak report FB bos. Oh, dia kata ada nak report FB saya. Tapi tak ada masalah. Silalah. Atas alasan apa anda ingin report? Adakah anda ingin menghalang kebebasan bersuara? Saya tidak memfitnah sesiapa. Saya tidak mengutuk ataupun menghina sesiapa. Saya cuma bercakap berdasarkan kepada fakta dan juga kepada orang kata apa, maklumat-maklumat yang telah diberikan kepada saya. Itu sahaja. So, adakah anda ingin menghalang orang ingin menyuarakan pandangan mereka secara peribadi? Adakah anda ingin menggunakan kedudukan konon-kononnya FB Malaysia ini dikuasai oleh kawan-kawan anda untuk menghalang suara rakyat daripada terus dikumandangkan? Mana perginya inklusif anda? Mana perginya anda punya sifat untuk menghargai kebebasan bersuara? Kita baru kutuk sikit macam ni pun dah nak report. Kenapa? Kita bukannya kutuk pok-pok lembu gila bodoh terajak sebagainya pun. Betul tak? Itu kisahnya. Saya berhati-hati kali tuan-tuan dan puan sekalian. Dekat FB lama saya, Al-Ajari Live, saya pernah hampir disaman. Padahal saya tak cakap benda dia cakap, tapi saya malah nak layan, saya minta maaf je lah. Tetapi kali ini, saya lebih berhati-hati. Saya akan berfikir apa yang saya cakap supaya tidak ada orang boleh imply saya dengan apa-apa jua tuduhan insya-Allah. Baik. Adakah YNDB itu adalah auta? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jikalau berlaku pun penyelewengan dalam YNDB, kita yakin penyelewengan tersebut berlaku bukan di atas pengetahuan Najib Razak. Kalau betul Jolo itu melakukan penipuan terhadap duit-duit YNDB, kita yakin itu bukanlah dibuat dengan pengetahuan Najib Razak. Sebaliknya, Najib Razak ni boleh katakan sebagai orang yang tak dapat kontrol keadaan pada ketika itu. Itu je kisah dia. Dan kita kena ambil pengajaran daripada kisah YNDB ini. Tetapi tuan-tuan puan-puan sekalian, apa-apa hal pun kita akan saksikan sehingga penghujung pembicaraan kes Najib Razak ini. Seandainya kalau gagal dibuktikan Najib bersalah, maka YNDB ini sebenarnya adalah auta semata-mata. Even PAC yang diketahui oleh Tan Seng Giao. Okey, orang DAP tahu, orang DAP Kepung, Tan Seng Giao. Dia sendiri menyatakan bahawa tidak ada salah laku Najib dalam YNDB. Tak ada salah laku. Tetapi puak-puak Pakatan Harapan tak percaya dan tak nak terima. Dia kata Dr. Tan mesra dengan UMNO dan sebagainya. Sampai Dr. Tan disingkirkan daripada DAP. Mereka tak mahu menerima kebenaran. Saya yakin, seandainya kalau pembicaraan Najib pada ketika ini, selepas ini dia pasti tak bersalah pun, mereka akan tuduh mahkamah kita berat sebelah. Percayalah cakap saya. Itu kisahnya. Ahli politik siapa pun aku tak minat sebab semua cakap je lebih. Yang aku percaya Uncle Kentang, Abid Liu dan Bro Lando, mereka bertiga cakap yang fakta dan laksana.
Engkau dengan smart politik, baik geng-geng PBM ke, BN UMNO ke, PAS ke, semua kelakar je lebih. Bila kita cakap fakta, kau tak terima. Itu masalahnya. Bila kita cakap benda fact, tak terima. Siapa yang tonton live aku, semua tahu. Kalau kerajaan buat silap, aku pun menyuarakan tak betul. Betul tak? PBBM, kalau Perikatan Nasional buat silap, aku sih cakap diorang buat silap. Setuju tak cakap aku? Siapa-siapa yang ikut live aku daripada awal, daripada dulu lagi, mereka tahu track record aku, tuan-tuan dan puan. Baik. Baca komen jap. Alright. So, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menangkan hujan kat luar makin lebat dan saya tak nak berlawan-lawan dengan suara hujan. Saya ingat saya nak end live saya lebih awal pada malam ini. Lagipun saya nak berehat. Penat gila sebenarnya. Jadi saya nak minta jasa baik anda untuk terus sokong saya dengan like dan follow page FB saya Al-Hajari Studios, dan juga dengan like dan juga dengan subscribe dan juga tekan butang loceng untuk YouTube saya Al-Hajari Studios ini, tuan-tuan dan puan sekalian. InsyaAllah saya akan cuba melakukan yang terbaik untuk anda semua. Malam ini saya minta maaf saya kena berlalu awal. Besok kita akan sambung dengan cerita yang lebih baik, insyaAllah, yang lebih menarik. Namun mudah-mudahan besok kita ada banyak benda yang kita nak goreng. Sedikit saya nak jawab sebelum saya berlalu berkenaan dengan rakan Siti Kasim tadi. Kawan Siti Kasim meninggal dunia kerana dilanggar oleh pemandu mabuk, dan beberapa pihak termasuk saya sendiri dekat page FB personal saya telah mengeluarkan status lama beliau yang boleh katakan agak kurang hajar. Orang kata tak baik untuk buka aib. Tetapi kita katakan kita kena ambil pengajaran daripada semua ini, iaitu ketika kita hidup, kita jangan tulis sebarangan. Ketika kita hidup, kita jangan menongkat langit, kerana kita tidak tahu bilakah masanya kita akan dipanggil menemui Tuhan dan masuk ke dalam tanah. Okey? Jadi sementara kita hidup, buatlah baik. Pastikan apa yang kita update dekat FB adalah benda yang baik-baik, dan jangan kita kurang hajar dengan orang lain, supaya bila kita meninggal, orang akan mengenang kita sebagai orang baik dan tidak melihat balik FB lama kita dengan melihat kata, oh, dia ni memang jahat, mulut jahat dan sebagainya. Okey? Jadi terima kasih atas segala sokongan anda. Maaf atas segala salah dan silap. Mudah-mudahan anda mendapat manfaat daripada live saya ini, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita doakan anda semua berada dalam kesejahteraan, dan kita doakan anda berada dalam keselamatan. Mudah-mudahan kita akan terus menang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana gagal itu bukan pilihan. Saya sayang anda semua. Terima kasih menyokong saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.